Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran. Dan kita sedang bincangkan berkenaan dengan pengajaran yang dapat dikeluarkan daripada ayat 1 sampai 39 suratul Baqarah. Yang ia merupakan pendahuluan bagi suratul Baqarah. Yang kita sebut itu bahawa dalam tajuk 139 ni Allah Ta'ala beri pada kita hidayah Al-Quran dan khilafah insan. Lepas tu depan ayat 40 tiba-tiba ya Bani Israel. Itu kita kata yang kita akan masuk paksi pertama, itu berkenaan dengan kenapa Bani Israel layak dicabut daripada mereka hukum khilafah yang Allah beri pada mereka. Jadi sebelum kita habis itu, kita nak habiskan sikit. Masuk itu habiskan sikit berkenaan dengan pengajaran bagi ayat 139 yang kita dah bincangkan tafsir secara ringkas. Kemudian kita ambil bahagian A, itu akidah, kepercayaan atau akidah yang ada dalam 1 sampai 39 suratul Baqarah. Okey. Jadi hari ini kita masuk pada bahagian baru B. Berkata pengarang-pengarang buku kita, pasal dia bukan seorang karang, ramai jadi kata B, hukum-hukum syariah. Hukum-hukum syariah yang diperolehi daripada ayat 1 sampai 39 suratul Baqarah. Baik. Dijalankan hukum-hukum duniawi berasaskan kepada apa yang nyata dari urusan insan dan bukan di atas dalaman yang tidak diketahui. Maksudnya bila kita nak muamalah dengan manusia, kita kira dia ni nak apa, kita kira dia di atas zahir dia, bukan dalaman dia. Maksud dia kalau kita nak kira orang tu Islam ke tidak, selagi dia tak isytiharkan dia kafir, keluar agama, selagi tu kita kata dia Muslim. Bukannya kita keluarkan dia daripada asas berkenaan. Okay, kerana yang dalaman tu tidak diketahui melainkan oleh pencipta subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala je yang tahu apa dalam. Jadi macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa nahnu nakum bil zawahir, kita menghukum dengan apa yang zahir. Wallahi tawalla sarair, Allah Ta'ala lah yang menjaga bahagian dalaman. So kalau ni kata orang tu, ialah kita, masa kita tak menghukum niat manusia, kita tak menghukum niat manusia. Berkata At-Tabari, Allah Ta'ala menjadikan hukum-hukum di antara hamba-hambanya di atas yang zahir, dan diserahkan hukum mengenai dalaman mereka tidak kepada sesiapa di kalangan makhluknya. Tak ada sesiapa boleh menghukum kata orang ni sekian, orang sekian. Dan bahkan itu sebab kenapa dalam tajuk ni kemunafikan tadi Allah Ta'ala ceritakan dengan sifat, bukan dengan nama, not by name. Dia pasal dalaman tadi atau hakikat sebenar atau adakah dia akan bertaubat dan sebagainya, semua terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada pun berkenaan dengan luaran, dia mengaku dia Muslim, kita layan sebagai seorang Muslim, ajak solat, bagi zakat, bayar zakat dan sebagainya, kita terima. Kan dia tunaikan ibadat, tak ada kita macam ini dalam hati dia tahap benda tak elok, tu pakai makanan dia, tak. Nabi tak buat macam tu. Maksud dia apa, luaran. Yang dalaman tu yang kita sibuk carikan. So kita menghukum pun di atas luaran saja. Tu dalam Islam ni kita kata sebenarnya pengadilan duniawi ini tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Konsep tu kena faham. Pasal memang kita kata apa hakim mahkamah hukumkan, benda tu haram atau benda tak boleh, atau kita ambil hak orang, dia takkan menukarkan hukum tadi biarpun kita menang di mahkamah dunia. Sebab mahkamah akhirat tu Allah Ta'ala dia tahu luar dan dalam. Manusia hukum dengan luar saja, tapi dia kena tahu bahawa yang dalaman tu lah yang sebenar hakikat dia. Tapi hakim mahkamah takkan menghukum dengan luaran je. Faham tak? Dunia ni luar je, jangan fikir dalam. Tu janganlah kita cari orang, contohnya macam boleh baca hati manusia ke. Dia punya syarikat ada dia buat. Saya ingat dia tahun bila dalam awal 80-an kot, akhir 80-an awal 80-an ada seorang orang yang panggil psychic kan. Dia macam dalam hati cakap apa, dalam hati cakap apa, dia sekarang hilang dah. Dia benda tu biasa kadang-kadang je, naik sekali-sekala, naik sekejap, betul tak hilang kan. Dia tunjuk hebat, tunjuk semua hebat. Dia buat show. Dia duduk atas pentas tu, dia bagi buku, pas buku, lepas tu orang tu ambil random buku. Kemudian dia pilih 2 orang,
Okay, pilih perkataan apa perkataan. Okay, buka, tutup balik. Okay, perkataan ni kau ingat tu sebut. Ingat dia sebut. Ingat huruf apa pertama. Engkau dia sebut sampai habis perkataan tu. Yang ni N, E, dia sebut sampai orang tu boleh dahsyatnya. Okay, jadi dia kononnya dikatakan dia digunakan sebagai juri di mahkamah US kerana dia tahu orang tu menipu ke tidak. Itu masalah dia. Pasal kita sebenarnya luaran itu ya, kadang-kadang ada orang tu pandai hujah, ada orang tu tak pandai hujah. Dia tak salah tapi tak pandai hujah, maka benda tu tadi akan menyebabkan masalah. Jadi luaran tadi kita hukum dengan luaran je, dalaman kita tak tahu. Allah Ta'ala je yang tahu. Tu sebab kenapa kita tak perlu cari psychic ke untuk baca hati manusia, bomoh ke untuk tengok betul ke tidak dia buat. Tak ada. Sebab kita hanya menghukum dengan luaran saja. Ada bukti, ada pengakuan, ada qarinah, jalan. Tak ada bukti, tak ada qarinah, tak ada pengakuan. Qarinah ni maksud dia apa tanda-tanda. Dia ada bukti tu maksud saksi. Saksi tak ada, qarinah tak ada, atau bukti tak ada, dan juga tak ada pengakuan, maka tak jalan. Dalam Islam dia kena ada benda tu. Biar orang tu kata 10 kali pun sumpah demi Allah, tak jalan. Dia hukum dengan zahir. Ada bukti, ada saksi, ada pengakuan, tak ada, tak payah. Dia simple je. Lepas apa? Pasal mungkin ada orang kata, tapi ustaz kan payah benda ni, sepatutnya kita cap jari, kita sekian. Cap jari tengok je kes apa kan. Kat Malaysia ni kalau dia kata orang pecah masuk rumah orang, kalau dia kata rumah hilang RM100 je, dia tak das cap jari tu. Biar orang tu pegang. Pasal apa? Pasal RM1 je, RM100 je. Dia kata sejuta ke, atau datuk mana punya buku barang hilang, kan forensik datang tu, CSI penuh. Itu pelik kat lah. Tapi anyway, benda tadi kita kata kadar zahir ni tu yang kita ambil dengan zahir saja. Tak perlu kita mendalam, tak payah. Itu buang masa. Kerana Islam kita sebenarnya asas pertama adalah macam kita bacakan kat sini adalah tajuk yang kita dapat lihat. Dalaman tu hanya Allah Ta'ala je tahu. Tu Allah Ta'ala bagi tahu pada Rasulullah SAW tentang orang munafik ini berdasar pada peristiwa dan sifat. Bukan berdasar pada apa Nabi baca. Nabi pun tak baca. Nabi pun tak tahu apa dalam hati manusia. Di zaman kita dahsyat. Ada orang kasyaf. Salam-salam je, ni muka anjing, ni muka babi. Serius? Tak serius, ni benda betul. Tak tahulah, Allah Ta'ala alam. Dia delusional ke, dia cacat atau orang cacat, Allah alam. Tapi yang pentingnya orang percaya. Sebab ada dulu saya ingat dekat Mekah tu, ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia actually Allah Ta'ala mungkin dia baik, tapi orang lain salah faham. Tapi ada juga occasion tertentu orang salam ni lempang. Tanpa dulu kita jumpa baru hari pertama ni, salam-salam dia lempau orang tu. Jadi semua orang takut nak salam dengan dia. Saya kata dia tahu apa dalam hati manusia. So orang salam pun tahu, takut dibaca. Seriously kan, ayo play around kan. Dan Islam tak boleh macam tu. Bahkan kita kena nafikan. Dia pun orang kata, tapi ustaz macam betul. Walau macam betul sekalipun, pasal Allah Ta'ala yang menjaga dalaman kita, bukan luaran. Tu Allah Ta'ala sebut para malaikat. Kalau kata apa? Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku tahu. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku tahu perkara gaib langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubdun. Aku tahu apa yang kamu zahirkan dan apa kamu sembunyikan. Allah saja yang ada hak tadi. Kita tak ada hak tu. Sebab Nabi kata, aku tak baca dah hati kamu. Pasal Nabi sering sebut, bahkan bila pernah sekali Nabi buat pengadilan tentang tanah. Dua orang bertelagah tentang tanah. Lalu Nabi buat hukuman pada seorang dapat, seorang tak dapat. Tapi lepas tu Nabi kata, barang siapa, dia kata, aku ni hanya manusia. Mungkin hadiran kamu ni hujah dia lebih sedap dari saudara dia. Barang siapa aku putuskan untuk dia hak muslim yang lain, maka katalah aku putuskan untuk dia apa? Satu keping tanah api neraka. Maksudnya walaupun aku cakap tapi tak jadi halal. Pasal aku cuma hukum luaran saja. Apa yang nyata depan mata. Mungkin hujah kau kuat, kau pandai, tapi seorang tak pandai cakap, dia aku terlepas pada kau. Tapi aku manusia, dia kata. Sebab itu asas dia, pasal kita tak tahu apa dalaman dan kita tak suruh cek dalaman. Macam kita kata benar. Pasal iman tu adalah benda dalaman, bukan benda luaran. Tiada untuk sesiapa boleh menghukum berlainan dengan apa yang nyata. Mana apa yang zahir, zahir. Habis itu. Kerana ia adalah menghukum dengan sangkaan-sangkaan. Kalau orang tu kata dia, saya tahu apa dalam hati orang tu, dia agaknya sekian. Ni sebenarnya mengajar kita supaya jangan buruk sangka dengan orang. Kan? Betul lah kita kata, yelah kalau dah orang tu sembah patung dan sebagainya, kita tanya kenapa? Bukan kita terus tu, dia kata kena paksa dengan orang. Maka tak ada masalah. Kenapa? Pasal saya punya keluarga kena tebusan. Orang tu kata kalau saya sembah patung, dia akan bunuh keluarga saya. Ada tak apalah. Timbullah tajuk lain. Tapi kalau asas pertama kena tanya kenapa. Kan, ataupun dia sakit lutut sebenarnya, tertunduk kat situ, tak sengaja. Macam mana kan? So konsep tanya tu kena penting. Dia bukan hukum saja. Dan bila orang tu cakap macam tu, zahir dia kata macam tu, dan stop situ. Bila orang tu kata saya nasionalis, kan,
Tapi saya Muslim. Jangan keluarkan dari Islam. Saya sekian. Ni pasal ikut akidah salah. Confirm salah. Tapi oleh kerana dia tak kata saya keluar Islam, anda tak ada hak keluarkan dari Islam. Mungkin dia jahil, mungkin salah faham dan sebagainya. Tapi keluarkan dari Islam tak boleh. Pasal anda tak menghukum dalam manusia. Apa yang nyata? Apa nyata? Nyata tu. Stop situ. Jangan bawa dia terheret, dia jatuh ke dalam hukumnya tambahan. Pasal ada siapa ada hak untuk, pasal itu sangkaan-sangkaan. Mungkin dia jahil, mungkin dia sekian. Tapi kita kata macam itu macam pelaksanaan hukum kan dan sebagainya. Setelah diwartakan satu hukuman, tak kira orang tu tahu ke tidak, dia akan laksanakan atas nama undang-undang. Itu lain. Tapi atas dasar kita kata masalah dalaman pengakuan ataupun tuduhan orang tu Muslim, orang tu kafir, orang tu sekian, orang tu munafik, tak boleh menekan dengan hanya apa? Dengan penyaksian Allah Taala saja. Sebab kenapa Allah Taala dia tahu apa yang sebenar. Sebab kenapa Nabi SAW marah kepada Usam bin Zaid bila Usamah bunuh seorang lelaki yang mengatakan la ilaha illallah dalam peperangan. Orang tu bunuh orang Islam ramai. Lepas Usamah kejar dia. Usamah kejar dia sampai satu peringkat dia tak boleh lari. Dia pun la ilaha illallah. Usamah pun pancung terus. Mati. Bila mati Nabi marah. Nabi kata apa? Nabi kata kan, engkau bunuh dia sedangkan dia kata la ilaha illallah. Dia kata ya Rasulullah. Dia dah bunuh dia takutkan pedang aku, dia takut pedang aku sebenarnya. Sebab tu dia kata rasa kepanasan pedang aku. Lepas tu dia pun kata la Allah. Dia dah bunuh si fulan. Bila dia rasa panas pedang aku, dia kata Allah. Dia kata kaifa taf'alu bila ilaha illallah idza jaa yaumul qiyamah. Bila apa kau nak buat dengan la ilaha illallah bila dia datang hari kiamat nanti? Apa kau nak buat dengan la ilaha illallah? Dia kata ya Rasulullah, dia ni siap. Nabi dia tiap kali bagi alasan, Nabi ulang kata yang sama sehingga akhirnya Nabi kata, kenapa kau tak belah saja dada dia? Kau tengok ada tak iman dalam tu? Pasal zahirnya dia kata apa? La ilaha illallah, astas tu. Agaknya bukan. Pasal itu doubt, sangkaan. Pasal kita tak tahu apa dalam hati dia. Ini konsep sebenar. Sekiranya itu adalah untuk manusia. Kalau benda tu bolehlah manusia dapat. Manusia paling layak untuknya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah je yang layak untuk mengetahui apa dalam hati manusia. Tapi Nabi sendiri kata aku tak tahu. Itu masalah dia. Mana Nabi sendiri pun menolak untuk tidak ada. Jadi kalau kita lihat macam tu, maksudnya kalau ikutkan paling layak manusia yang akan dapat adalah Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW utusan Allah Ta'ala pelihara daripada sebarang bisikan dan juga hasutan syaitan. Tak ada, hatta qarin Nabi masuk Islam. So qarin orang lain tak masuk Islam. So bila qarin Nabi dah masuk Islam, maksudnya tak ada bisikan melainkan semua daripada Allah. Tiada lintasan melainkan Allah. Tu sebab kenapa kita kata Nabi ni maksum. Semua dia kata adalah wahyu. Hatta nampak silap pun wahyu. Nampak silap pun adalah wahyu. Nampak silap mata kita. Pasal Allah Ta'ala jadikan silap untuk lepas tu didatangkan syariat. Macam semayang 4 jadi 2. Kan terlewat bangun subuh dan sebagainya. Tegur orang ni. Benda tu tadi untuk syariat. Allah Ta'ala jadikan. Nabi dia perfect. Kan? Tak ada kegilaan, tak ada sekian. Tapi Allah Ta'ala jadikan dia kadang-kadang jadi tersilap. Tadi di depan mata orang ramai untuk datangkan hukum. Tu je. Nothing more than that. Pasal Allah Ta'ala boleh jadikan Nabi tak silap langsung. Macam para malaikat sepenuh masa ibadat saja. Tetapi Allah Ta'ala jadikan Nabi makan, Nabi sakit, Nabi demam dan sebagainya. Supaya kita umat Islam ni, hatta Nabi disihir. Nabi kena sihir. Cuba disihir oleh seorang ahli sihir. Dia ambil rambut Nabi, dia balut dekat sikat, kemudian dia letak dalam telaga, dia jampi lah benda berkenaan. Lepas tu Nabi orang jadi lupa, tak ingat macam. Tapi benda tadi Allah Ta'ala izinkan. Itu je. Kalau kata Nabi kan malaikat jaga, tapi Allah Ta'ala izinkan untuk supaya pengajaran bagi umat, supaya umat manusia ni tahu bahawa kalau ni kata kita dah beramal ibadat banyak mana pun, kalau kena musibah ke, tertimpa ni ke, terganggu oleh syaitan ke dan sebagainya, anda kena jangan rasa gundah gulana. Tak betul lagi ibadat aku ke? Semayang 5 waktu. Kena kacau dengan syaitan lagi. Tak betul kot semayang ni. Mencari semayang lain. Tak boleh lah macam tu. Pasal kadang-kadang manusia bila salah faham, dia rasakan lepas dia ibadat, dia sampai satu stage tak ada syaitan kacau. Problem lah macam tu. Memang para anbiya tak dikacau oleh syaitan, tapi sihir tu berlaku. Hatta Musa disihir. Disihir di depan mata dia, tongkat dan tali jadi ular. Kita ada kata, tengok Musa AS telah tidak dilindungi oleh Allah Ta'ala. Mana ada? Para anbiya dilindungi oleh Allah Ta'ala, dijaga setiap waktu. Dan itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat 3 terakhir suratul Jin. Kalau kata alimul ghaib, Allah Ta'ala yang tahu benda ghaib, fala yuziru ala ghaibihi ahada. Dia tak buka perkara ghaib daripada siapa pun, illa kecuali man irtada min rasul, siapa-siapa dia redai dengan rasul. Kenapa rasul? Kenapa tak orang lain?
fa innahu kana sungguhnya rasul ni yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, menyusul depan dan belakang dia pengawal. Ni Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Jin 3 ayat terakhir. Mana Allah Taala menjadikan macam tu, rasul ni dia tabi ini dipelihara daripada gangguan syaitan. Tapi Allah Taala izinkan kena sihir untuk supaya apa? Pengajaran bagi umat. Tu je. Mana bukan benda tu sebab tengok kalau hebatlah pula orang tu tak pernah kena sihir, Nabi kena sihir, dia tak pernah kena sihir. Aku hebat lagi kata. Masalah. Ni konsep yang kita kena faham, bahawa bukan maksudnya bila para anbiya tu tadi tersilap tersalah dikenakan sakit demam Allah tak sayang dia, tak. Bahkan para anbiya macam Nabi kata bila Aisyah radhiyallahu anha mengadu demam sakit kepala, Nabi kata aku lebih teruk sakit kepala. 2 kali ganda Nabi kata. 2 kali ganda kepanasan orang biasa. Mereka kalau Nabi demam dan sebagainya, Nabi 2 kali ganda. So jadi konsep berkenaan dengan apa kita kata amal dan sebagainya tidak menjadikan orang terkeluar daripada lingkungan tadi. Tapi kalau boleh dapatlah ilmu gaib contohnya tentang hati manusia, para nabi lah orang paling layak. Sebab mereka telah dipelihara daripada syaitan. Kita ni tak. Kan ada hari kita senyum dengan orang tak senyum balik, kita orang kata orang sombong. Ada hari kita mood baik, sebab subuh awal dan sebagainya, kita mood baik je kan. Kita jalan kat jalan raya semuanya orang minta ahlan wa sahlan, masuk kan. Hari mood baik. Hari mood tak baik, semua orang jahat. Kat jalan raya tu semuanya dengking kita. Daripada orang tu tersiap masuk kan. Tapi kita jangan bagi. Hasut pula. Kalau yang isteri hasut suami, yang suami hasut isteri. Jangan bagi. Masalah lah. Kan maksud dia ada hari hati kita orang kata pure kan. Clear macam ni. Kosong. Ada hari tak. Ada hari kita akan sangka buruk dengan orang juga. Kan orang tu baik dah sangka buruk lagi. Tak tahu orang sangkut kat jam kan tu sebab tak tegur kita, atau sakit perut, atau bergaduh dengan suami dia. Kan? Ni kat lift kita senyum kat orang, kau tak senyum balik. Yang perempuan lah senyum sama perempuan. Lelaki tak kisah. Kau tak senyum lantak lah. Kan? Tapi kalau perempuan dia terasa sikit bila dia senyum kat orang tak senyum balik. Masuk rumah tadi, bang, jumpa dekat lift tadi ada orang tu sombong gila. Kan? Saya senyum, tak senyum balik dia kata. Tu kita pun yang suami pun kalau suami tu hari tu dia mood baik, hati dia macam ni, dia kata agaknya dia sakit perut kot, agaknya bergaduh dengan suami dia kot. Kalau tidak kalau suami hati dia gabu juga, dia kata apa, memang abang pun tak suka kakak tu. Siap. Dia tambah pula, habis lah. So konsep dia memang manusia ni macam tu. Kita tengok sendiri, masing-masing tengok. Memang kita akan ada hari kita positif, ada hari kita ada masalah, kita negatif, biasalah. Tapi para anbiya tak. Tu sebab kenapa para anbiya kalau dia assumption atau apa dia cakap, benda tadi memang Allah Taala nak jadikan macam tu. Supaya apa? Supaya menjadi, kalau betul-betul lah sebagai mukjizat, kalau tidak sebagai apa? Pengajaran bagi umat. Tu je. Dia tak ada ni, memang pasal para anbiya ni adalah contoh wakil Allah Taala di muka bumi ini. Adapun kita ni masing-masing ni tak ada wakil apa pun. Wakil wakil JKK pun tak jadi. Kan? Kalau anda kata jadi wakil sekolah tak apa tak? Sekolah pun tak jadi wakil. Masalah. Jadi secara asasnya kita tak boleh. Kalau boleh adalah ilmu tentang hati manusia, maka para rasul lah orang pertama. Macam tu kan masalah. Kan, tapi para rasul pula tak hukum orang ikut apa? Ikut pada hati. Tengok Rasulullah SAW bila ada seorang lelaki mengadu pada Rasulullah SAW berkenaan dengan isteri dia berzina. Dia buat apa? Ni panggil perempuan tu kata tidak. Tunggu Allah Ta'ala turunkan ayat, panggil mereka, suruh sumpah, lepas. Kalau ikutkan soalannya, kalau anda kata boleh tahu apa dalam hati, apa dia buat? Nah, kau jahat. Kau baik. Kau jahat. Habis. Mula-mula kena pejam. Itu masalah dia. Tapi memang ada hari-hari tertentu bila para sahabat kata Rasulullah macam dalam satu perangan, orang para sahabat duk bilang fulan ni syahid. Tiba sampai satu nama, fulan ni syahid, Nabi kata tak, dia dalam neraka. Itu pemberian Allah Ta'ala bagi tahu. Itu yang kita kata kadang-kadang kalau boleh tahu benda ni, ada Allah Ta'ala je bagi tahu pada Nabi. Kalau tidak, tak ada. Dan Nabi pula bukan untuk buat tiap-tiap hari. Ada hari Nabi diamkan, ada hari Nabi sebut. So yang tu Nabi tegur. Ada hari contoh macam penghakiman suami isteri ataupun orang berzina kan, yang tak mengaku. Nabi tak paksa untuk dia mengaku. Ambil buku telefon ke letak kat perut tumbuk. Tak ada. Kan? Bagi mengaku. Confession. Tak ada. Nabi Islam tak ada. Dia ada saksi. Cukup. Atau ada pengakuan. Dan jalan. Kalau tidak, lepas. Kalau lepas kat sini, Allah Ta'ala masih jaga lagi. Yang takut, yang milik kepala. Ada orang bisa cerita yang tu, dia kata, Ustaz, habis tu lepaslah, banyak orang buat jahat kat dunia ni. Saya kata masalahnya dunia ni bukan tempat hukuman sebenar. Hukuman sebenar akhirat. Dunia ni untuk mengatur supaya manusia jangan langgar peraturan tu je.
kan yang ada tu hukuman apa kisos, atau hukuman apa sebat apa untuk orang minum arak, atau apa untuk orang berzina dan sebagainya, atau orang tuduh orang, semua tu untuk menjaga kesinambungan kehidupan saja. Tapi namun begitu, hukuman yang sebenar akhirat. Kalau orang tu kena hukum sekalipun di dunia tapi tak bertaubat, sampai sana kena lagi 2 kali, kena sekali lagi. Kalau kata kat dunia ni tak kena sekalipun, Allah tak nak ampunkan, Allah tak nak ampunkan, itu masalah lain, bukan kerja kita. Bukan maksudnya kalau kita hukum orang tu dekat sana kita ada, tak. Dia kena dan dia bertaubat, yes. Dia tak bertaubat, maka sampai sana kena juga. Dia bertaubat tapi tak sempat kena hukum. Allah Ta'ala juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu hak dia. Dia mengampunkan siapa dia nak, dia mengazab siapa dia nak. So untuk dunia ni hanya luaran saja. Hukum orang dengan luaran. Tak ada. Jangan macam agaknya barangkali ni motor aku jatuh, siapa langgar? Dia ini mesti orang ni, dia dengking aku ni. Habis. Tak boleh lah. Nampak? Tak nampak. Ada saksi? Tak ada saksi. Then stop. Diam. Let go. Jangan keep on going. Tahu? Start kita keep on going tu, dia masalah. Hukum dengan zahir je. Ada, tak ada sudah. Okay? Mudah kerja. Ni kalau tidak ni kan macam-macam benda tak boleh buat. Maknanya balancing tak boleh. Balancing kan, balancing kan. Balancing ni ada orang kau dia main calculation. Dia kata kalau dia kata makan benda haram nanti tu badan jadi tak apa payah nak terima doa. Jadi kalau itu pergi rumah orang semua tanya, nak makan apa tanya. Ni pakcik, nasi ni bagi saya ni beras mana beras yang apa bawah orang Islam ke orang kafir? Salah. Kan? Ni ayam ni sembelih. Ayam ni bagi makan apa? Organik tak organik? Tak organik saya tak makan. Saya nampak tahu makanan ni pellet tu tak tahu datang mana. Jadi nak bagi makan tak. So in the end last sekali habislah anda. Tak boleh dengan orang. Nak naik lenseng je. Lenseng ni masalah ni Cina. Entah dia pergi ada sokong apa orang Cina apa lawan Islam ke dan sebagainya. Tak boleh. Slipper tak sing pun tak boleh. Slipper Jepun tu pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab habislah macam tu. Siapa hidup macam tu? Apa zahir saja. Yang best baru ni ada orang tanya saya. Dia kata apa? Dia kata, betul tak ustaz, kalau sekiranya tak ada orang Islam buat itu, semua orang berdosa. Contoh, dalam hukum berkenaan muamalah, kalau tak ada bank Islam, maka semua Islam berdosa. Saya diam. Lepas tu dia kata, yelah macam penjagaan. Kan bila kita kata, contoh ni, fardu kifayah sini, kalau dia kata tak ada orang buat, semua berdosa. Contoh macam ada mayat terbujur tepi jalan, tak ada siapa uruskan dan sebagainya, semua dosa. Ada seorang menguruskan, maka selesai masalah. Satu kampung sepatutnya ada solat jemaah, tak ada solat jemaah, kita 3 orang tu solat, maka satu kampung lepas daripada dosa. Contohlah, okey. Lepas tu dia apply penjagaan. Dia kata kalau tak ada penjagaan sekian, maka semua dosa. Saya kata Nabi SAW wafat dalam keadaan baju besi baginda tergadai seseorang Yahudi kerana tepung barli Nabi pinjam dia orang tu. Soalan, tak ada orang Islam jual tepung barli kata apa tu? Kalau dia kata benda tu timbul tajuk macam kalau tak ada semua berdosa, para sahabat kita berdosa lah. Sebab Nabi terpaksa bagi baju besi dia kepada orang Yahudi untuk tepung barli Nabi nak pinjam. So para sahabat mana pergi? Mana pergi Osman? Mana pergi? Tak niaga tepung ke? Cuba baca balik. Dalil tu ada, tapi kita tak perasan. Benda tu bukan, jangan apply satu benda, satu sistem kita ada, apply semua benda semua orang. Tak kena macam tu. Mana zahirnya kita tahu orang tu sengaja tak nak membantu umat Islam, dan dia berdosa lah. Dalaman hati dia, Allah Ta'ala je tahu. Kan, macam tadi yang kita kata, macam para sahabat. Tak kena nak kata para sahabat tak melaksanakan fardu kifayah. Mencari yang halal itu wajib, dia kata. Lupa pula nak pergi niaga tepung. Nabi terpaksa pinjam dengan orang kafir. Betul? Tak nak pinjam. Nabi wafat, baju besi baginda tergadai kat orang tu. Nabi ambil tepung, tinggal baju besi. Nabi mati tak tebus balik. Tak dan tebus. Kita duit banyak. Kalau kita ni mati tinggal lagi banyak. Nabi tinggal ke tak ada tinggal apa? So baju besi baginda SAW utusan Allah Ta'ala, baju besi dia tertinggal kat orang Yahudi, tak dan tebus. Sebab tepung barli Nabi ambil pada dia, letak baju besi, tak dan bayar balik untuk ambil baju besi, Nabi dah wafat. Itulah cerita dia sekarang ni. Itulah sekarang ni cerita dia. Nabi tak ada pula macam aku tak baju besi siapa. Kalau kita Tok Guru ni suka sangat, saya hutang, siapa nak bayarkan hutang saya? Betul? Kalau Malaysia macam tu, Tok Guru ni kan, pantang ada nak murid kaya sikit, tuai. Nabi tak ada contoh Nabi. Pasal dia kan Nabi SAW dalam rumah dia tolong isteri dia sendiri, tolong masak, tolong sekian. Kita kalau tu duduk depan TV goyang, macam mana boleh? Tak kena lah. Lagi hilang lah. Tu terbalik. So jadi konsep dia sekarang ni baca dalil tadi secara keseluruhan. Yang baca satu je. Jadi macam tu masalah menghukum dalaman. Ada kita kata para sahabat tak nak menjaga tepung. Sampai Nabi, kita tahu Nabi suka makan tepung barli.
Orang tahu. Macam disebut Nabi suka makan tepung bali. Tepung bali tu, tepung oat Nabi suka makan tepung tu. Roti tepung tu yang Nabi suka makan. Para sahabat dah tahu. Kalau kita ustaz tahu, ustaz makan suka makan kacang, beli kacang berpek-pek dekat jumpa ustaz, nak ustaz kacang. Betul tak? Para sahabat lebih sayang Rasulullah banding kita sayang mana-mana ustaz kita. Tetapi itulah kita kata benda tak ada lah. Hukum dengan zahir je. Yang pening kepala masalah, takkanlah sahabat tak ada fardu kifayah ni. Kan tak menjaga tepung sampai Nabi terpaksa pinjam orang Yahudi. Ini konsep kena faham. Maksudnya apa yang boleh, apa yang tak boleh, tak boleh. Benda-benda tu cakap jual beli biasa, barang jual biasa. Halal, jual belilah, apa masalah dia. Yang pening kepala, tak boleh beli, nanti dia akan membina ekonomi bla. Gadai tu okey lah. Ha? Gadai tu okey, tak ada masalah. Gadai okey. Gadai tak ada masalah. Tapi gadai sebenarnya tak ada bunga. Itu masalah lain. Gadai tak ada bunga. Gadai tu maksud dia, kita tinggal barang, kita nak beli barang pada orang tu, saya tak ada duit. Macam saya ambil barang dulu, saya letak barang kat awak. Bagi tempoh saya sekian, nanti saya tebus balik. Kalau tidak, awak ambil barang nak jual. Ambil duit dia. Macam tu lah. Itu barang biasa digadai tadi, biasanya lebih tinggi daripada nilaian barang kita ambil. So, kalau kata orang tu tolak, dia dapat duit dia balik. Atau apa modal yang dia bagi pada kita. Itu gadai tadi, gadaian. Yang memastikan kita boleh lari, itu je. Konsep tu kita faham. Jadi konsep berkenaan dengan apa baca apa dalaman tu masalah kan. Kita kadang-kadang umat Islam kita ni kadang hukum lebih melampau daripada Nabi letak lagi. Kalau tidak ada siapa menjaga sekian, maka semua satu kampung tu berdosa. Tak ada kedai runcit orang Islam. Betul? Kita dengar ayat tu. Itu masalah dia. Pasal kita kata dalam Islam tak ada macam tu. Bacalah dalil tadi. Kalau kita apply balik, takkan Nabi, para sahabat tak ada siapa menjaga tepung. Betul juga kan. Yang kaya ramai. Nabi mati dan keadaan apa? Baju besi tergadai. Lah, diorang tak tahu ke Nabi ada baju besi tergadai. Lepas mati pun tahu. So konsep yang kita kena faham sekarang adalah, dia konsep asal hukum pengeluaran dia. Mana memang kita kata benda tu Nabi jual beli, tak ada bertanya. Yahudi ni nanti dapat baju besi aku, nanti dia pakai untuk perang, aku berdosa. Gitu. Tak ada. Kalau ikut kita baca kan, baca dalaman. Kalau duit kita bagi nanti dia beli sekian, last sekali membunuh umat Islam. Dia masalah lah. Kena tengok di mana tempat dia. Kalau dia kata intentionally, dia kata saya berikan duit saya ini untuk membantu kerajaan Yahudi, dia sebut macam tu, directly dia cakap, dan tak usah belilah, tu je. Saya berikan keuntungan saya untuk bantu Yahudi di Palestin, dan jangan bantu lah, jangan beli barang dia. Itu kalau dia cakap. Kalau orang tak cakap, dia diam lah kan. Kalau nanti tu sebab komputer ni Intel Yahudi, dan habis masalah. Beli komputer je, ni ustaz menyokong Yahudi ni pakai Intel. Celeron kalau pakai AMD pun sama juga. So apa benda prosesor Muslim inside. Dari Intel inside ada Muslim inside. Kan salah lah kadang-kadang kan. Too much tak. Hukum dengan zahir je. Jual beli Islam tak ada dilarang. Saya jual belilah. Dia Muslim ke dia kafir ke, Nabi jual beli, dia jual beli, tak ada masalah. Yang kita baca pula, pandangan jauh, pandangan dekat. Ini jarak dah. Jarak dekat, garuk je. Fikir dekat yang zahir sudah, stop situ. Yang pening kepala. Okey? Pasal kalau tidak, kita Nabi, kalau para sahabat hidup macam kita, macam zaman kita sekarang ni, habis. Macam benda. Telur ayam kena basuh sampai licin, gonyoh-gonyoh terpecah terus. Kemudian daging tu gonyoh, ambil daging tu, pasal dalam tu ada darah. Gonyoh pula. Ihtiyat, jaga-jaga, kod-kod ada darah. Bila ada darah, dia jadi najis. Itu masalah mana melampau tu. Tapi telur tu Ustaz, saya percaya kena basuh pasal tai kan. Jadi kuman tu is not good for health kan. Kalau pecahkan telur tu. Kalau pecahkan telur tu. Kalau nampak banyak bertumpuk-tumpuk. Tak, tunggu. Kalau nampak ada, dia basuhlah. Kalau tak nampak, tak payahlah. Yang pergi kelas kabut apa? Itu panggil overthinking, tahu tak? Overthinking. Kalau ada, bukan saya suruh kakak hilang hygiene. You being hygienic is okay. Tapi kena faham bahawa basuh tu kerana saya suka. Kenapa? Saya suka. Tak cakap itu. Bukan sebab kalau ada tai, kalau ada sekian, tak ada. Tak payah kalau. Bila start kalau, dia akan bina was-was. Serius. Tapi kita memang tahu tai. Alah, kalau omega 3 tu tak ada tai pun orang basuh juga. Heboh dia gonyo, kendam pula tu gonyo. Dia tak dalam apa? Dan tapis tu juga. Macam-macam. Lepas tu telur tu tak tahan lama, pening kepala. Apa sal tak tahan lama? Tahu tak telur ni kan kata dia macam telur ayam kan? Ayam kita bela kat reban dan sebagainya. Kalau telur tu kena air hujan, kebarangkalian dia busuk cepat memang tinggi. Tu macam tu bila orang tu basuh telur tu. Tu kenapa dia tak basuh?
Sebab untuk tahan lama. Yang datang kita gonyo, siap sabun lagi. Lepas tu kenapalah telur ni cepat busuk. Tak tahu cerita. Ada lagi masalah. Jadi dari halal tayyib, jadi halal tak tayyib. Kan rosak pula, benda tu rosak kan, tak lagi bakteria terus. Baik tu usah basuh. Nak masak basuh. Okey, fine lah. Tapi still bukannya ni. Siap separuh tu siap selawat lagi. Ada selawat lah, selawat basuh telur. Masalah tu. Tak, too much. Pasal kita hukum dengan zahir saja. Ada, tak ada, sudah. Pasal saya kata tu, macam kes apa? Kes nak semayang dekat tanah. Kalau kita too much overthinking, tak semayang. Still nak semayang ni. Ramadan hari tu ada budak bawa anak. Anak dia pakai pampers. Dia start kan. Ni nak semayang ni. Allah. Sejadah tak ada. Nak semayang ni. Okey, tak apa kot. Tu datang seorang. Hari tu ada akak tu bawa anak dia lah. Anak dia pakai pampers. Okey. Habis kalau pakai pampers, mungkin ada terkeluar sikit, lepas tu budak dia jalan kat situ. Siapa nak tahu? Dia pandang. Tak ada tapi. Dia start, nampak tak? Soalannya ada tak? Tak ada. Tak ada, semayang lah. Kalau semayang kat sini pun masalah, apa lagi semayang kat atas jalan raya? Nak semayang kat situ? Ni semalam anjing lintas ke tidak? Ada masalah tak semayang. Kenapa tak semayang? Tak ada sejadah. Dah habis. Ni nampak tak? Dia akan bina dahsyat tau. Pasal benda tu sikit. Sekali kita was-was, benda yang Islam tak suruh kita was-was, tak suruh kita jaga, kita akan bina di atas suka perkara semua sekali. Tadi aku nak tandas, air terpercik. Air tu daripada lantai. Lantai tu tadi ada orang kencing tak? Habis. Tak semayang lah. Was-was. Habis dah. Soalan ada tak nampak? Ada. Tak ada, sudahlah. Kalau ada air apa? Kalau orang tersiram. Tak ada. Anggap air orang tersiram, jatuh. Habislah. Tak ada benda. Datang kita pergi fikir. Overthinking ni bahaya. Dia once kita buka pintu ni, dia tak ada berhenti. Dia akan go on. Dia pusing. Last kali susahkan. Sedangkan Islam suruh hukum apa? Zahir saja. Ada, tak ada. Sudah. Itu sebab kenapa dalam bab hukum, dalam bab apa, itu pun kita nak buruk sangka dengan orang. Kes tu juga. Nampak orang tu macam tengok jam dia, baju dia. Kalau baju mahal, okey, tak mencuri ni. Zaman sekarang ni orang mencuri pakai kereta mewah, tahu tak? Masuk rumah perumahan pakai kereta Mercedes untuk pecah rumah. Pasal hukum yang zahir. Mercedes takkan curi kot. Kalau kereta buruk tu kan, ketek kan. Kereta proton lama. Ni pencuri ni. Kan itu memang kita masalah kita, pasal dia once kita buka pintu tu, kita sentiasa tak. Memang macam orang minta sedekah dan sebagainya. Kita hukum zahir. Dia tanya saya sekian. Dan sekarang ni dah tukar dah. Dulu surah tahfiz. Saya kalau surah tahfiz saya soal. Engkau tak tahfiz? Tahfiz. Saya tanya soalan pertama, tahfiz ke bukan? Dia kata bukan. Kalau dia kata tahfiz, okey, soalan. Berapa surah apa hafal? Surah Yasin, surah Sejadah, surah sekian. Okey, surah Yasin. Sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya buat itu je. Kalau kau baca, aku sama kau bagi duit. Tak ada hal. Sama bagi duit. Tanyalah. Alah sekarang kan Quran ada kat handphone. Buka je, tanya. Bagi je yang dia yakin. Itu lagi tinggi taraf martabat dia. Saya budak-budak saya kenakan tu je. Dan saya bagilah. Kalau dia kata dia kata surah tahfiz Quran, hafal. Kita hafal. Soal lu. Mana dia bagi mudah? Kau tak murajaah time bila? Kau kena murajaah je sampai tu tunggu orang dia murajaah pula. Ketika ada orang abang tanya macam abang tadi kan, kau kan dia hafal Quran. Tu maksud kita. Bukan tak nak bagi. Nak suruh dia murajaah Quran. Itu je. Okey. Jadi konsep dia memang kita bagi, tapi jangan itulah. Jadi tapi untuk kata dia sedikit dan sebagainya, kita tak tahu. Jangan hukum benda tu. Hukum di atas zahir je. Dia minta sedekah. Ada minta sedekah kerana dia kata mak susah dan sebagainya. Kita dah makan belum? Tak makan lagi bang. Memang duduk makan. Tak payahlah bang. Tak apalah bang. Nanti lambat pula nak pergi tempat lain lagi. Duduklah makan lu. Tak apalah bang. Lepas tu kita tak apa, ambil dia tak bagi. Tak apa bang, ambil je bang. Dia bagi kiswi. Tak ada apalah. Kan kita kadang-kadang mungkin betul, mungkin dia susah betul, dia tak tahu. Pasal tu kadang-kadang orang datang, bang, saya hilang duit tadi kena rompak, tolong saya nak balik kampung tak boleh dan sebagainya. Kan kalau rasa ada duit lebih bagilah. Kalau tak ada tu tak tahu apa kepala. Kalau tak ada cakap dengan dia, saya ada duit tapi kalau saya bagi awak duit ni saya tak boleh bayar bil elektrik. Jadi tak boleh sorry minta maaf. Tak apalah, jujurlah. Janganlah rasa nak sentiasa orang pandai kaya lah. Ini rasa orang kata tak ada duit lah, aku sama macam dia lah nanti. Tak salah. Kan? Jangan buruk sangka. Jadi konsep dia, sesungguhnya telah dihukum kepada golongan munafik dengan hukum muslimin. Hukuman golongan muslim. Dia walaupun munafik, dalam hati dia kata wa ma hum bimu'minin. Kan kata wa minan nasi man yaqulu amanna billahi
wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada kan manusia mengatakan kami beriman dengan Allah dan di hari akhirat. Tapi orang tak kata apa? Mereka tak beriman pun. Tapi ketika dihukum mereka dalam masalah muamalah, dilayan macam mana? Muslim. Suruh dia puasa, suruh dia solat, suruh dia bayar zakat, semua berjalan. Ajak pergi jihad. Ajak pergi jihad. Nanti macam Nabi SAW teruskan ajak sehingga sampai surah Taubah. Allah Ta'ala kata dengan Nabi, suruh cakap pada mereka, Engkau jangan datang dah. Itulah sekali. Surah Taubah ada Allah Ta'ala suruh kata, Nabi kata pada golongan ni, jangan datang. Engkau takkan berperang dengan aku sebarang musuh. Kau tak keluar berperang dengan aku, dan kau takkan berperang dengan aku satu musuh pun. Berhenti, stop situ je. Tapi sebelum tu Nabi ajak perang Badar, Nabi ajak. Golongan tu ada yang tak suka Nabi SAW datang ke Madinah, yang kita Allah bin Ubay kan. Dia memang dia tak suka Nabi, dah orang tahu. Bahkan terkeluar berkali-kali kisah dia ni, berkali-kali. Dia kan anak dia sendiri datang jumpa Rasulullah, kata, "Ya Rasulullah, janganlah kau benarkan sahabat kau bunuh bapa aku. Kalau dia kata kau benarkan, nanti aku akan terasa, nanti aku bunuh sahabat kau balik." Pasal sentimen kekeluargaan. Kalau kau betul-betul nak bunuh bapa aku suruh aku bunuh. Biar aku bunuh bapa aku. Dia minta macam tu sekali. Anak dia pun tahu bapa dia munafik. Kawan-kawan lain, anak dia tahu bapa dia munafik. Bayangkan macam tu sekali. Tapi dalam masa zaman Nabi masih ajak jihad, ajak perang, ajak sekian. Nabi ajak. Layan sebagai seorang Muslim. Nabi tak keluarkan dia, tak katakan dia kafir pun. Nabi tak keluarkan lingkungan Islam pun. Walaupun dia apa? Perangai dia confirm. Kan sentiasa doubt tentang arahan Nabi. Bila nak balik peperangan, kan aku dah kata dah, kalau tak pergi keluar tak mati. Kalau ini keluar perang Rasulullah dah mati ni. Dia sentiasa datang dengan ayat itu. So orang macam ni munafik. Tapi dalam masa Nabi masih lagi layan sebagai seorang Muslim. Hatta ditanam di kubur orang Islam. Hatta dia minta jubah Nabi dia minta untuk letak mayat dia. Kapan kan mayat dia dengan benda tu? Nabi bagi. Nabi tak kata tidak. Sahabat kata jangan, Nabi kata ambil. Benda tu kan menyelamatkan pun, tak menyelamatkan apa-apa pada diri dia. Mana ambil lah. Nabi tak kisah. Tapi maksudnya konsep berkenaan dengan layan macam Muslim, layan macam Muslim. Diuruskan jenazah dia cari Islam. Tidak dikeluarkan daripada Islam kerana apa? Apa iktikad dia tu adalah dalaman yang dia tak zahirkan. So kita hukum dengan apa? Zahir saja. Kalau dia kata dia kafir, dan kita lain kafir. Haramkan dia perkara yang haram ke atas orang-orang bukan Islam dalam Islam. Kadang-kadang kata dia tak mengaku dia kafir, dia kata dia Muslim, lain sebagai Muslim. Biarpun dia langgar arahan Allah Ta'ala, tapi dia tak boleh dikeluarkan daripada Islam. Itu asas. Ini ahli sunnah wal jamaah. Kalau golongan khawarij, ada dosa besar je, terus kafir. Ini Allah punya arahan, nafsu punya arahan. Bila orang tu ikut arahan nafsu, maka dia jatuhkan Allah Ta'ala, maka dia syirik, maka dia kafir. Habis. Itu idea dia macam betul. Tapi tak, dalam Islam tak macam tu. Kita faham macam tu. Mana orang tak isytiharkan diri keluar Islam, selagi itu dia ada seorang Muslim. Jangan anda keluarkan hukum di atas zahir dia. Faham Dia kata sungguhnya golongan telah dihukum terhadap golongan munafik dengan hukum golongan Muslim dengan apa yang mereka zahirkan, dan diserahkan dalaman mereka kepada Allah Ta'ala. Serah kepada Allah Ta'ala, biarkan. Itu Nabi kata, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk perangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, wa yuqimus salah, mereka dirikan salah, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalika, jika mereka buat benda-benda tu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka pelihara daripadaku harta mereka, darah mereka juga harta mereka, maka aku tak boleh bunuh dia, aku tak rampas harta dia. Wa hisabuhum 'ala Allah, tapi perkiraan mereka terpulang pada Allah Ta'ala. As long as mereka buat benda berkenaan, mereka masih laksanakan benda tersebut, maka mereka lagi Muslim. Dia tinggalkan benda tu, maka perangi tak mengapa. Sebab Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila mana orang tu tinggalkan zakat, dia keluarkan tentera. Sebab Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah. Kalau mereka buat benda ni, maka terpelihara daripada mereka darah mereka, juga harta mereka, dan hisab mereka kata Allah Ta'ala. Jadi Abu Bakar laksanakan. So bila orang-orang yang tak nak bayar zakat, dia kata apa? Demi Allah aku perangi orang yang membezakan solat dengan zakat. Mana dia zakat tak nak bayar, solat dia solat. Memang Abu Bakar serang juga, walaupun mereka masih azan. Umar kata, ya Abu Bakar, dia kata orang azan lagi ni, walau azan sekalipun, dia serang. Atas asas benda zahir Islam tadi, dia dua konteks yang bila Allah Ta'ala sering sebut iqamatis salah
ita'iz zakah, sebab iqamis solah kan kita dah sebut itu, dia relationship dengan Allah Ta'ala. Dia link dengan Allah Ta'ala. Bila ita'iz zakah, dia link dengan manusia. Mana orang tu ada contribution ataupun amal dengan Allah Ta'ala, amal dengan manusia, dan stop. Kita jangan kacau dia. Mana kadar banyak mana amal dia buat, Allah Ta'ala je tahu. Betul ke tidak, Allah Ta'ala je tahu. Tapi kadar dia, itulah benda menyebabkan harta dia, nyawa dia terpelihara daripada segala kezaliman. Tak boleh dizalimi, tak boleh sekian. Dia ada hak sebagai seorang Muslim. Jelas. Walaupun dia minum arak, walaupun dia berjudi dan sebagainya, tapi yang tu dia buat lagi, tak tinggal yang tu, maka kira sebagai seorang Muslim. Kira sebagai seorang Muslim. Layan sebagai seorang Muslim. Kalau dia mati pun, tanam secara Islam. Solatkan, kafankan, semayangkan. Tanam. Kalau solat, kafan, semayang. Semayang ke solat sama lah. Kan? Mandi, kafan, semayang. Mandi, kafan, solat. Kena buat yang tu. Mandikan, kafankan, solatkan, tanam. Kena ikut tertib tadi. Kena buat. Tak boleh tak buat. Tak boleh kita kata macam, dia ni minum arak. Still. Dia ni berzina. Dia ni, tak ada. Dia tetap dilayan sebagai seorang Muslim. Walaupun ketika mati tadi dia sedang buat maksiat. Walaupun dia mati buat maksiat. Tapi tetap akan ditunaikan, diuruskan sebagai seorang Muslim. Faham Pasal kita tak hukum dalaman dia. Tak ada hukum. Macam dia nampak mayat dia kelabu je. Tak semayang ni kafir ni. Kafir. Kalau macam tu, macam saya ingat ada dekat Selayang kot. Selayang ke Kepung ni tu. Dia kata ada kat situ masih lagi ada agama matahari yang semayang ke kiblat lain dan sebagainya. Allah Ta'ala rupanya kat Malaysia tu ada masuk pahaman macam ni. Agama matahari. Pinang ada lagi kan dia kata. Agama matahari. Semayang terbalik ke macam mana? Saya rasa lah dia punya ni. Tak puasa, tak sekian. Golongan tersebut confirm bukan Islam. Bila tinggalkan asas-asas solat dan solat, zakat, tinggal dan sebagainya, bukan Islam tu dia tinggal, confirm dia bukan Islam. Dia langgar maksiat tu satu benda lain. Itu dia Allah Ta'ala. Tapi dia tinggalkan yang tadi atas pemerintah, mereka bukan Islam dah. Cuma masalah hukum tu atas mereka apa? Kalau dia kata, kita kata macam kalau pergi ke tanah Arab, memang dia hukum bunuh lah. Jangan kata dekat Malaysia ni mungkin kita kata kita tak kacau dia kerana mereka punya kebebasan beragama dan sebagainya, dan mereka tak mengaku bukan Islam, ataupun Jabatan Agama Islam terkeluar statement ini bukan ajaran Islam, dia habis, tak ada hak dah. Macam Qadiani dekat Selayang kan, kat Kampung Hoda tu, itu sebenarnya yang disebut oleh orang Jakim dia kata statement yang salah, terkeluar statement salah je sikit, statement salah, lalu diorang tak boleh nak ambil tindakan apa-apa kepada golongan berkenaan. Pasal Jabatan Agama Islam hanya ada kuasa ke atas orang Islam saja. So kalau orang tu bukan Islam, diisytiharkan bukan Islam, ataupun dia mengaku bukan Islam, dia keluar Islam dengan tantangan dan sebagainya, maka automatik ketika tu tidak ada autoriti ke atas mereka daripada Jabatan Agama Islam. Itu yang baru ni Syiah nak minta, nak keluar diisytihar bukan ajaran Islam di Malaysia. So kalau dia dapat benda tu, dia akan jadi Qadiani lah. Dia buat kerja dia dan tak ada masalah. Tu konsep diorang. Tapi kita kata macam agama matahari sebenarnya mungkin diisytiharkan macam tu, bukan ajaran Islam, maka terus tak ada kuasa untuk kita sekat. Sebab kenapa jangan kita time undang-undang ni, lawyer ni jahat. Lawyer ni orang jahat. Pasal dia bila cakap dia gunakan statement tu je untuk lepaskan orang berkenaan supaya boleh beramal dengan benda yang salah. Statement tu je. Dia akan pakai jaja kat mahkamah, benda tu je. Telah dikeluarkan bahawa orang yang bukan Islam, dan Jabatan Islam tak ada hak atas dia. Kerana dia bawa lah perkara sekian, Jabatan Islam hanya ada kuasa kat atas orang Muslim saja. Dan dia bukan Islam. So apa nak hukum dia? Macam lepas itu je. Macam Ayah Pin kan, lepas diisytiharkan bukan Islam, Jabatan Islam kena lepaskan dia. Jadi surat bertulis tantangan dia keluar Islam. Jadi dia tak boleh ditangkap kecuali dengan ISA je. Kecuali dengan ISA je boleh tangkap. Dengan orang lain tak boleh. Dalam akta yang kita ada kat Malaysia ni, dia tak boleh ditangkap melainkan dengan ISA je. Ini masalah pula. ISA, Ustaz sokong ISA ke? Untuk benda macam ni nak tangkap macam mana? Apa jawapan? Orang yang kita tak sekat dia, atau macam missionary dan sebagainya kan, tak boleh sekat kecuali dengan ISA. Sebab benda tu bukannya dalam undang-undang. Dia tak salah untuk mengiktikadkan apa-apa. Dan mana ada hukum untuk kesalahan kerana mempercayai apa-apa. Kecuali kalau dia Muslim. Dan Muslim baru ada undang-undang ada atas dia. Kalau dia bukan Islam, dia percaya apa? Percaya Tuhan 25. Letaklah dia. Kalau dia percaya Kaabah tu, kat bawah tu ada kubur Adam. Dia serius. Sebab kalau orang tu bukan Islam, dia iktikad apa, Jabatan Agama Islam tak ada hak untuk kacau dia. Dan konsep kat situ, mahkamah sivil lagi tak ada kacau. Siapa yang ada kacau? ISA. Masalah juga. Diorang kata ustaz ni di kempen ISA ke? Kan? Bukan. Saya tak kempenkan benda tu. Kalau dia kata ada konsep untuk benda macam ni, tak ada kuasa dah. Tak ada kuasa. Hanya boleh tangkap dengan benda macam tu. Jadi konsep macam kita kata apa dalaman,
bukan kerja kita. Luaran, kalau dia zahirkan, dia kita boleh hukum. Dalaman dia terpulang pada Allah Ta'ala. Dia buat maksiat, itu antara dengan Allah Ta'ala. Kita sebagai Muslim, kita tak layan dia melainkan dengan apa yang zahir kat atas Islam dia. Itu yang Rasulullah SAW buat kepada orang-orang munafik. Dan Allah telah mendustakan zahir mereka. Kan? Dalam surah Al-Munafikun Allah kata, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Pasal dia kata apa, idza ja'aka munafiqun qalu, hai Muhammad, apabila datang pada engkau orang munafik, qalu, mereka berkata, inna nashhadu innaka kami menyaksikan bahawa engkau adalah utusan Allah Ta'ala. Wallahu ya'lamu innaka rasul. Allah Ta'ala tahu engkau rasul dia. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Allah kata orang munafik ni Allah Ta'ala benar-benar tahu mereka ni adalah benar-benar apa, pendusta. Itu dalam Al-Quran. Mana Allah Ta'ala nafikan apa? Iman mereka. Tapi dilayan mereka sebagai Muslim. Jangan kita layan kerana kafir. Elokkan munafik ni bawah sekali neraka ni. Tapi still anda kena layan sebagai seorang Islam. Dia bagi salam. Ini munafik. Bagi salam. Assalamualaikum. Munafik ni. Tak boleh. Tak boleh. Zaman kita jangan. Cap merah ke cap hijau? Cap keris ke cap bulan Ni orang cap keris, ni dah cap keris ni. Assalamualaikum. Pakai songkok nampak? Tak boleh. Kena jawab. Dia mati, kena ziarah. Dia sakit, kena lawat. Dia panggil ajak untuk makan, pergi. Tak ada gitu macam, ini tak boleh pergi makan ni. Ni duit dia, duit rasuah. Habislah. Pasal anda kena layan sebagai seorang Muslim. Kenapa tu Nabi SAW tak pernah layan orang munafik dengan layanan melainkan sebagai seorang Muslim. Diorang bagi salam, Nabi jawab. Diorang sakit, Nabi pergi ziarah. Diorang mati, Nabi hadir jenazah, hadir. Cuma ada Nabi tak solat, Nabi solat tu ada tajuk kes macam yang berhutang, Nabi tak solatkan dan sebagainya. Tapi yang lain pelan. Layan sebagai seorang Muslim. Faham tak? Kita ni bukan pemerintah. Kalau pemerintah tu mungkin dah macam ulama nyatakan, pemerintah saja yang dia mengelak macam Umar Umar bin Khattab anhu, dia tengok kalau nak semayangkan jenazah, dia tengok Huzaifah semayang ke tidak. Tapi orang semayang. Semayang tak semayang tak boleh kata tinggalkan. Kerana munafik jangan semayang langsung. Biar tengok siapa yang akan tolong dia. Tak nak rajin datang masjid. Kita kan ada orang kan, dia style macam tak rajin datang masjid atau minta tolong kita. Ajak datang kenduri pun tak nak pergi. Ni ajaran siapa? Pasal dia tak datang masjid, ustaz. Ada Islam ajar macam tu ke? Ada syarat dia. Syarat anda pergi panggil dia datang orang tu kerana dia datang masjid. Datang masjid dia jemput kenduri tak pergi. Siapa ajar? Rasulullah ajar. Ni konsep yang kita kena faham, bahawa dalam Islam ni orang tu mungkin fasik. Kecuali lah dia punya garak dia jemput kita makan kita. Memang confirm lah kan. Dia terang-terangan. Semua hasil jualan dia adalah jualan arak. Dia tak pergilah. Kecuali Kasberg kan, buat kenduri. Apa? Sambutan selamat hari raya. Open house hari raya. Aidilfitri. Adapun open house apa? Untuk apa? Ramadan buffet. Dia support kan? Kasberg. Janganlah pergi, nampak dah syarikat tu memang macam tu. Yalah, tak usah pergi. Kan? Tapi kalau katanya tak nampak, kita kata dia tak tahu pun. Mungkin belakang tu ada. Tapi still, orang tu dia cuma menjaga benda halal. Dan tapi kita dengar cerita. Ataupun terkenal dengan gangster ke apa sebagainya. Kita tak boleh, dia fasik. Tapi jangan kita apa? Layan dia sebagai, melainkan sebagai Muslim je. Tak ada hak untuk kita layan dia selain dengan cara Islam. Pasal itu Nabi SAW buat. Walaupun orang munafik tadi kafir, dari segi hakikatnya memang kafir. Allah Ta'ala nafikan iman mereka. Tetapi mereka dilayan sebagai seorang Muslim. Mati, dimandikan, dikafankan, disemayangkan. Sakit, diziarahi. Dia bagi salam, jawab. Dia bersin, dia kata Alhamdulillah. Kita kata yarhamkallah. Ini ingat, ini hak Muslim, kata Muslim. Tak ada kita kata macam dia, tapi dia munafik ustaz. Walau dia munafik sekalipun. Pasal anda dilayan sebagai seorang Islam. Memang kita kata Allah Ta'ala nafikan iman mereka, tapi atas Islam mereka Allah Ta'ala terus suruh kita layan sebagai seorang Muslim. Jelas? Jelas. Ni kadang-kadang banyak sangat banyak sentimen kan. Kita cap keris kah, cap bulan dan sebagainya. Salah. Dia kena ada batasan dia. Batasan dia pada benda zahir. Kalau orang tu dia jelas depan-depan, dia kata direct. Dia kata saya tak setuju dengan Allah Ta'ala. Saya tak nak Allah Ta'ala. Kan? Zaman kita tak ni. Atau kalau statement dia salah, dia betulkan balik lepas tu, terimalah. Jangan kita ungkit pula. Dulu awak cakap. Dulu kita kecil pun kita cakap tak betul. Kan? Semua orang pernah cakap salah. Kalau dia kata statement terbaru, tanya apa pendapat awak? Dia kata saya kata benda ni wajib. Tapi saya rasa kita tak tentu lagi boleh buat sekarang. Ada macam tu. Contoh dia kata dia apa? Madah berhelah. Okay? Madah berhelah Madah berhelah. Maksudnya cakap wajib, tapi tak nak buat lagi sebab dia bagi alasan. Kita tak usah hukum dalaman hati dia.
terpulang lepas Allah Ta'ala. Kalau dia cakap bohong, Allah Ta'ala kira. Bukan kerja kita macam, dia ni bohong ni. Panggil Tok Guru. Tok Guru tengok hati dia bersih ke tidak. Tipu. Tak boleh macam tu. Dalam Islam tak ada. So kita tak hukum apa dalam hati manusia. Baik. Faham Baik. Kedua, asal pada semua benda adalah harus. Asal apa benda kat dunia semuanya harus. Anything kita nak makan kat dunia ni, daun mangga, daun jambu batu. Kan ada orang buat ulam kan? Ulam daun anggur pun ada kan? Cuba try makan daun anggur. Ada daun pucuk gajus pun makan. Daun gajus. Daun ketapang? Tak pernah. Try lah. Jangan mabuk sudah. Actually maksudnya ni, selagi mana benda tak ada haram, Allah Ta'ala makanlah. Okay, dia kata apa? Melainkan apa yang dinaskan oleh dalil terhadap pengharamannya. Datang dalil kata haram, baru anda kena berhenti. Dia kata, ia adalah kaedah yang disepakati terhadapnya. Telah disebahkan ulama-ulama Syafi'i kepada ulama-ulama Ahnaf, bahawa mereka mengatakan al-aslu fil asya' al-haram. Ini ada ni lah. Sebenarnya actually asal yang ada al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada sebuah benda adalah al-ibahah. Berpendapat. Berpendapat. Ilah pendapat. Betul kan? B bawah tu. B berpendapat. Mana berpendapat? Okey. Jadi maksud dia al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal semua benda tu adalah halal kecuali datang nas kata haram. So dia makan kaca. Kalau anda boleh kenyang kaca, makanlah. Kan rebus pasir masak-masak kan, rebus jempuk pakai pressure cooker. Mana tahu kan, kita tahu pressure cooker ni ganas. Macam benda kita masak dia lembut. Tak? Tulang pun hancur. Kalau masak, ada seorang kawan dulu. Dia pergi masak sok ekor tu. Masak sok ekor pakai pressure cooker. Lama sangat pasang. Dia biasa kalau pressure cooker ni, kalau sok ekor tu kalau pakai periuk biasa tu 4 jam 5 jam jugalah. Kan? Kalau pakai periuk nasi pun paling panjang 5 jam. Dia perlukan kepanasan berterusan kalau pressure cooker setengah jam, 1 jam 45 minit okey dah. 1 jam, setengah jam 1 jam. Kalau 1 jam pun 1 jam 45 minit, jangan 2 jam. Dia kawan ni bantai 3 jam ke berapa? Terlama sikit. Tak sibuk-sibuk kerja tak ingat. Dia buka-buka tu tulang tu hancur dah. Sekarang tu dia minum tu, kira minum jus tulang dan daging. Kan buat sup. Makan-makan demam semua satu rumah. Tak tahu kenapa kan. Agak benda tu badan kita tak tahan nak tangkap. Dia jadi terlampau banyak zat pun tak boleh juga. Dia kita ni manusia ni salah faham. Dia kata makin banyak vitamin C makin bagus. Salah. Banyak vitamin C nanti rosak buah pinggang. Tahu tak? Tak tahu. Itu sebab vitamin C tu dia letak berapa miligram. Kenapa dia letak kat situ berapa miligram? Kata vitamin E kan, E100, E1000, E200. Dia tulis. Kenapa dia tulis? Sebab jangan ambil lebih dos. Sebab kalau anda ada dia tulis kat situ, lepas tu anda ambil lebih dos, lepas tu anda sakit, anda tak ada saman dia. Kalau dia kata letak dos berapa, anda makan-makan, tiba-tiba sakit, anda boleh saman dia, minta kapal pasangan itu rugi. Tahu tak? Tak tahu? Pun tak tahu juga. Ni kena duduk US macam baru tahu benda ni. Dia suka saman orang. Makan ubat sakit sama syarikat tu. Kerja dia orang. Tapi anyway, itu sebab kenapa dia letak message tu. Even kalsium pun tak boleh banyak sangat. Banyak sangat rapuh tulang. Tahu tak? Dia ada kadar dia. Bukan, dia tak boleh pasal dia ada kadar dia. Kalau tak ada brittle, orang salah faham. Too much kan kalsium. dia kalsium tulang ni kalsium fosforus. Kalau terlalu banyak sangat tak boleh juga. Dia ada kadar dia. Dan badan kita pun boleh serap kadar tertentu je. Ini minum endin lah, apalah. Tengok bengkok kat tulang kan. Tak ada pun. Ini makan tu tulang lurus balik. Tak ada. Malas naman macam tu lah bengkok badan. Tak ada benda lain. Jadi dia opposite lah. Dia opposite pakai kalsium pasal untuk elak dia punya ni dah apa, buah pinggang tak tapis dah. Plan cerita. Tapi nak rosak buah pinggang, makan vitamin C banyak. Overdose vitamin C, buah pinggang rosak. Overdose vitamin C. Supplement lah. Kalau tak makan buah saja tak ada masalah. Dia akan serap sikit je. Kita nak melampau-lampau sangat tengok vitamin C cerah mata. Dia nak cerah mata dia pun gogok. Vitamin C. Tak boleh. Nak kena faham. So macam tu juga masalah pemakanan dan sebagainya. Memang kita kata kalau lebih kadar, lebih zat, dia akan sakit lah badan. Macam tadi lah kawan tu minum jus tulang dan juga daging yang larut dalam sup tu. Berdemam satu rumah. Pasal apa? Pasal minum makan benda tu. Bukan sebab apa, sebab dia overdose. Entah benda, entah nutrien yang patut tak boleh hadam, dihadam ke dalam makanan badan dia. Lepas tu dah cair. Okay? Jadi maksud balik-balik, kalau pun dia boleh makan, makanlah.
Kata boring kan, kata nak makan-makan tak ada ni. Contoh macam kain ni, rebus boleh jadi sedap, boleh jadi mi. Makan lah. Oh, tak ada betul pulang. Jadi maksud dia, apa dekat dunia tak datang dekat kata haram, maka makanlah. Ini satu kaedah agung yang diistimbatkan oleh para fuqaha dan ahli usul. Ini maksudnya kaedah yang agung ni diistimbat, diambil oleh para fuqaha dan diambil oleh ahli usul fiqh dari pembacaan menyeluruh dalil-dalil yang banyak dalam syarak. Banyak dalil-dalil menunjukkan perkara ini. Di antaranya adalah huwallazi ja'alakumul arda, huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Kan ayat, antara ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah tu, ayat yang ke 28 kot. 28 27. Sebelum ayat berkenaan dengan Adam. Dia Allah nyatakan huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang jadikan untuk kamu apa di muka bumi ni semua sekali, jadikan untuk kamu. So anything yang kita makan, kita ambil, kita pakai daripada muka bumi ni, semua tu sebenarnya Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Dia jadikan, dia made untuk kita. Dia buat untuk kita. 20 tu. Ni berapa ni? 37. Ha? 29. Wallazi ja'alakum ma fil ardi jami'a. Ni ayat ni. Ayat 29 kan? Nah, dah ayat ni. Maksudnya ayat ni, maksudnya semua benda tak jadikan untuk kita. Semua benda kita boleh pakai. Semua benda kita boleh guna. Anything. Maksudnya selagi tak datang dalil kata haram, makan. Makanlah apa nak makan. Semua boring makan nasi, makan buku. Makanlah. Kan mesti kenyang kan. Letak kicap dan sebagainya ke tu. Blender buku tu. Ngaji tak malas. Malam ngaji, malam datang kan. Ambil buku, beli kat taklim ni buku Quran kan. Betul-betul buat kari. Bukan buat laksa. Serius kan jadikan laksa, orang kata laksa tisu tu kan. Saya rasa saya pernah makan sekali. Saya rasa pernah makan. Sebab apa? Ada sekali tu saya makan. Kan Ramadan kan banyak orang tak kerti masak, nak jual juga. Dia masak tahun tu tak jual, tahun depan. Dia menjaga khas untuk bulan Ramadan tu je. Cari duit sementara Ramadan. Tapi kadang-kadang tu menjaga tahu benda. Antara dia menjaga, saya pernah rasa sekali laksa. Tapi balik makan tu fiber laksa tu kan patutnya ikan. Fiber yang saya makan tu rasa tisu. Saya rasa tisu lah. Saya rasa tisu. Allah Ta'ala alam. Saya tak tahu. Tapi biasalah manusia. Kita cerita laksa tisu tu, benda kisah benar. Ada orang pernah kena. Orang tu dia kan fiber tisu tu kan kita blend sungguh-sungguh. Dengan tu buat macam tu. Macam ikan hancur lah. Dia campur ke? Tak dicampur pun tak apa. Letak perisa. Letak peti udang banyak sikit, letak belacan lah kau. Jadi perisa ni. Perisa berdaksa. Tak, kalau dia kata rasa malas sangat nak belajar, ambil blender buku tu, lepas tu kemudian buat laksa. Tu konsep lah kan dia. Tajuk dia selagi mana benda tu bukan haram, makan. Tak mudaratkan badan anda, makan. Mana maksudnya dalam Islam, asalnya semua benda ni al-asl fil asya' ibahah. Asal pada semua benda halal. Kan? Janji jangan mudarat je. Makanlah. Tak datang kata dalil kata haram, makan. Kalau ada dalil tak kata haram tapi mudarat, kan tak usah makanlah. Makan sakit perut, tak usah makanlah. Jadi maksudnya benda tu tak datang dalil kata haram dan anda makan. Pasal asal dia ambil di mana? Daripada ayat 29 surah Al-Baqarah yang Allah Ta'ala nyatakan, dan banyak ayat lain. Bukan ayat ni, ayat lain banyak lagi. Allah Ta'ala nyatakan, huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dia jadikan untuk kamu apa di muka bumi semua sekali. Jadikan untuk kamu. Maksud untuk kegunaan kamu. Kalau untuk makanan kamu, anything. Jangan kita sakit badan sudah. Pasal dalam alam haiwan dan tumbuhan ni ada benda-benda yang tak boleh dimakan oleh satu makhluk, boleh makan makhluk lain. Macam nasi basi. Ayam makan tak sakit perut? Ha? Rokok bukannya ni. Rokok kan mudaratkan. Bukan, doktor kata ittifaq doktor sedunia. Tak kira bangsa apa, bangsa Melayu ke, Cina ke, India, agama apa sekalipun, bersepakat bahawa rokok tak memberikan faedah. Confirm. Tak ada, dia kata zaman dulu ya, ketika mula rokok masuk dunia Islam tahun 1000 Hijrah. Sebelum Christopher Columbus pergi ke area Amerika Selatan tu, bawa balik rokok ke Eropah, ke tembakau kan. Before that orang tak tahu gunakan tembakau ni. Dunia Islam terima tahun 1000 Hijrah. 1000 Hijrah baru masuk. So ketika masuk tu di Eropah banyak kes. Sebenarnya ketika rokok mula-mula diwartakan, digunakan oleh orang ramai kan, ada hukuman pecahkan mulut orang kerana hisap rokok oleh mahkamah-mahkamah orang di Eropah. Dihukum bunuh pun ada kerana rokok, kerana tembakau.
Tak pakai lah. Pasal tapi mula dulu ada ulama-ulama kata tembakau ni ada faedah dia memanaskan badan, menghadamkan makanan bla bla bla, tapi zaman itu pasal tak lagi cukup kajian tentang rokok, tentang tembakau. Tapi dah sampai sekarang ni tembakau telah pun disahkan, dibuktikan bahawa dia membantu menyumbang untuk penyakit, dan stop lah. Kan kalau rasa sayang nak duk tengok anak lama, jangan. Memang kita kata maut ajal di tangan Tuhan. Tapi jangan kau gonyok muka kau kat situ, kan? Contoh macam maut ajal di tangan Tuhan, tapi kita guguk juga benda tu. Memang kita akan salah lah. Contoh macam lapar kenyang, Allah Ta'ala tentukan, betul? Tak usah makan lah, sedut udara. Kenapa? Sebab kat udara ni ada hidrogen, oksigen, karbon. So bila kita sedut, dengan kuasa Allah Ta'ala kita boleh kenyang. Tak usah makan lah. Tengok, do the opposite. Faham tak? Macam tadi rokok, tadi tahu dah rosak, tapi kita pakai slogan kita, maut ajal di tangan Tuhan. Kalau tak berbantang maut sebelum ajal, kalau tak kena juga, kalau nak kena juga. Jadi kalau dia pakai menyentuh slogan, saya pakai slogan terbalik. Terbalik dia apa? Nak kenyang tak kenyang, hak Allah Ta'ala. Tak usah makan, sedut nafas je. Kalau nak kenyang juga. Kan ada orang tak makan kenyang je. Kan pasal badan kita pun ada makanan juga. Semua sel-sel badan kita ni otak ni simpan kan lemak kat perut kita tu. Siapa yang ada perut lah, kan? Itu adalah simpanan makanan. Lemak tu akan dicairkan balik digunakan makanan. So anda tak boleh sibuk kat luar ni, kat dalam perut pun ada. Pakai dulu yang tu. Ustaz, lapar-lapar buat apa tu Ustaz? Tengah larutkan lemak kat perut. Betul tak? Kan mudah kerjanya tu. Apa pasal? Jadi jangan buat opposite. Macam kalau orang kata ada faedah juga, orang kata dan sebagainya, confirm tak ada. Kan? Kalau dia kata belum tentu mati, then bagi dia opposite, makan belum tentu kenyang. So tak usah makan. Kita tengok macam ni. Pasal effort. Pasal kita ada benda tu membahayakan diri kita. Kita makan, kita belum tentu mati. Kita cakap yang tu. Yang ni makan belum tentu kenyang. So tak makan lah. Sedut nafas je. Kan? Oksigen. Kan pasal karbohidrat is a consist of carbon, hydrogen, oksigen. So jadi patutlah Ashabul Kahfi tak mana mati je. Taklah berat aku paksa. Tak, itu kalau kita kata kun fayakun jadi. Habis cerita. Itu kuasa Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala jadikan tak mustahil. Tapi kita jangan sibuk benda tu. Faham tak? Jangan buat effort yang bertentangan dengan faedah sepatutnya. Kalau benda tu effort kita buat membahayakan diri kita, rosaklah. Tak usahlah kata macam belum tentu ajal dan sebagainya. Kalau itu orang buat kata belum tentu. Dan nak kahwinnya belum tentu kekal. Pula tak usah kahwin lah. Yang tu belum tentu kan. Dapat anak belum tentu nanti boleh bela. Tak usah dapat anak. Belum tentu keluar, belum tentu selamat, jangan keluar. Duk diam je. Kenapa buat diam? Belum tentu, semua belum tentu. Jangan macam tu kan, tak boleh lah. Ayat belum tentu tak kena, okay? Jadi secara asasnya, asal pada semua benda halal. Selagi mana tak datang dalil mengatakan dia haram. Dan dalil pengharaman ni actually kena tengok dua benda. Satu, dalil secara direct Allah Ta'ala nyatakan benda sekian manusia haram. Ada benda Allah Ta'ala tak berikan secara direct, tapi difahami oleh para ulama berdasar kepada apa? Hukum keseluruhan matlamat Islam, maqasid syariah ni. Matlamat Islam ni menghalalkan benda untuk jaga 5 benda. 5 perkara. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga maruah atau keturunan. Mana 5 benda berkenaan dijaga. Itulah matlamat. Diharamkan zina, diharamkan mencuri, diharamkan minum arak, diharamkan berjudi, diharamkan sekian. Semua untuk matlamat 5 perkara tadi. So kalau anda kata ada benda baru macam tadi, rokok atau tembakau, masuk dunia Islam ketika kurun yang ke 1000, kan? Kurun yang ke 100, kurun ke 10 kan? Maksudnya tu tahun 1000 Hijrah. Tahun 1000 Hijrah. Secara tak langsung para ulama akan apa? Ukur dengan 5 perkara tadi. Menjaga agama, ada tak efek pada agama? Agama kita ada efek tak benda tu? Lepas tu menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, maruah atau keturunan. Kalau jaga 5 perkara tadi sangkut salah satu, benda tu akan ditolak, diharamkan. Ini cara ukuran bagi benda-benda baru. Nak ukur internet, ukur dengan benda tu. Nak ukur apa benda saja, kereta, ukur dengan benda tu. Saya nak kata halal haram tu benda, ukur dengan 5 perkara tadi. Baru kita tahu, ni kalau anda kata efek kepada salah satu di antara 5 perkara tadi, dengan efek yang nyata lah, bukan efek tak nyata. Agaknya, barangkali tak pakai. Dia pakai dengan direct. Nampak macam tadi, macam dari kesihatan, confirm bahawa rokok tadi merosakkan kesihatan. Macam ada orang yang rokok kuat. Baru ni, isteri saya punya kawan punya suami. Dia orang muda lagi, tak sampai 50 umur dia. Tapi dalam 38. Tapi agaknya kuat mokok dan sebagainya. Oh tak alam, tapi stres pun mungkin juga. Arteri dia, salah satu arteri dia sumbat, total tutup.
Dia tumbang kolaps. Jadi sekarang doktor hantar masuk tu letak belon. Tu kembangkan. Nak kembangkan balik saluran darah dia. Tu tak tahu bertahan lama dia kuat. Ya biasakan kan businessman ni macam itulah. Kan duit banyak, pening kepala, duit banyak pening kepala. Makin banyak projek makin banyak hisap. So konsep dia kan benda tu rosakkan. Dah confirm doktor kata rosak tinggalkanlah. Tak ada kata macam ulama tak kata apa lagi. Lah ulama kata pun kau lawan juga. Kan? Kalau kata doktor kata haram, tak ada doktor je bukan ulama. Ulama kata haram, tak ikut juga. Kan? Dan itu je kita kata dalam konsep ni kena belajar untuk patuh, kan? Kerana Allah dan Rasulnya, Nabi kita umat Islam ni manusia yang tidak akan buat benda sia-sia. Antara benda sia-sia tu lah, sia-sia. Lepas tu ada orang, kalau sia-sia itu pun sia-sia. Dia macam-macam, dia tak nak tu, dia pergi pantai pula, telefon sia-sia, ini sia-sia. Kata masalah orang macam ni. Kan, kita cucuk situ, dia cucuk tempat lain. Saya kata warak lah sikit. Para sahabat Nabi SAW benda macam ni, tinggalkanlah. Kan? Tak usahlah kita kata cari benda-benda yang faid macam ni. Kadang-kadang sampai separuh tak boleh fikir. Tak ada rokok tak boleh fikir. Maksud akal dia lemah. Mana katakan nak kurung, nak seksa dia. Macam ni jadi kes dekat Mesir. Dia kata dia kerana diorang suka minum teh kan. Dia jadi macam satu addiction. Lepas makan mesti minum teh. Sekali bila nak masuk penjara, ni kisah yang cerita, ya ke tidak Allah alam. Bila nak jadi kes dalam penjara, bila diorang ditangkap oleh spy dan sebagainya kan. Diorang nak sekat, nak bagi korek rahsia, sediakan teh. Jadi dia terlampau menggeletar nakkan teh, pecah semua rahsia. Pecah semua rahsia. Tak apa, nakkan teh tu, dia nak minum teh juga. Nak minum teh, Allah sedapnya. Dia jelek orang macam tu lemah. Kalau isap rokok kan, tak ada rokok dia jadi lemah. Serius kan, memang rugi, sayang. Dah rosakkan ni, dia rosak orang lain, kemudian addicted tadi lagi sebagainya. Maksud dia mindset dia tak kuat. Dia tak dapat ketenangan dengan Allah Ta'ala, tak ada. Payah dapat. So dia tenang macam lega dengan masuk nikotin tu. Dia addicted tapi kadar rendah. So elakkan. Ya orang kata cakap mudah lah ustaz, kan? Ustaz, kalau orang rokok terlalu banyak sampai mengakibatkan sakit dan meninggal, akan berdosa? Dia tak jangkakan akan tinggal. tapi kita kata kita kata orang macam ni. Allah kata wala taqtulu anfusakum, yang kamu bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahimah, Allah Taala Maha penyayang terhadap kamu. So jadi kita jangan buat benda yang membahayakan diri kita lah. Kita seorang muslim ni dia ada faedah. Contoh macam halakan duit kepada yang halal. Dia pahala. Hala duit pada benda yang tak ada faedah dan membahayakan diri. Dia benda tu jadi menjadi dosa. Rugi. Nak kata dia keluar Islam tak? Nak kata dia bunuh diri tak? Dia tak ada niat pun okok tak bunuh diri. Tak ada macam aku nak bunuh diri. Tak ada. Dia tak ada niat pun. Tapi benda tadi jadi addicted sebenarnya. Dia ketagihan tapi tak perasan. Rokok ni ketagihan. Dia tak dapat hisap tu, lepas makan tu dia macam menggeletar. Kan? Dia dapat hisap dan jamban tak tu lagi hebat. Nak macam mana? Manusia sekarang ni orang kata maghrib jangan tinggal solat pun tinggal. Tengah bola berjalan tu. Gol kan? Allahu Akbar. Gol. Biasa, apa benda apa orang takut pun. Itu masalah dia. Kita kata fasik saja, tak kata kafir. Fasik. Orang yang fasik ni mengingkarlah, menentang tu je. Tapi kita tak hukumkan dia kafir. Biasalah seorang muslim fasik, ya. Seorang muslim ada yang fasik, ya, ada. Muslim berzina, ada. Muslim memang ada. Kan Nabi kata dalam hadis yang sahih, hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Kan bila Nabi SAW ke Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi sekali itu Nabi tersenyum. Kan Nabi kata Jibril datang padaku tadi, Jibril bagi tahu padaku, wahai Muhammad, barang siapa dari kalangan umatmu yang mati tak menyekutukan Allah Ta'ala dengan suatu benda pun, maka akan diampunkan, dia akan masuk syurga. Jadi lepas tu Abu Dzar Al-Ghifari dengar, dia berkata, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak, Nabi, kalau sekalipun dia zina, sekalipun mencuri ke? Nabi kata wa in zana wa in sarak, sekalipun dia berzina, sekalipun mencuri. Abu Dzar tak puas hati. Wa in zana wa in sarak, kalau dia mencuri, kalau dia berzina atau mencuri pun dapat juga ke Rasul, janji tadi. Dan Nabi Jibril kata, wahai Muhammad, siapa-siapa dimatikan umatmu yang tak menyekutukan Allah Ta'ala, kan dia mati tak menyekutukan Allah Ta'ala dengan suatu benda pun, maka dia akan diampunkan, akan masuk syurga. Jadi Abu Dzar tanya, takkanlah kalau sekiranya dia berzina dan mencuri? Nabi pun kata apa pada Abu Dzar? Wa in zana wa in sarak, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Lepas tu Abu Dzar ulang lagi, tak puas hati. Wa in zana wa in sarak, Nabi kata wa in zana wa in sarak. Dia kata wa in zana wa in sarak. Nabi kata wa in zana wa in sarak, raghima anfu Abi Dzar. Raghima anfi Abu Dzar. Sekalipun tak suka Abu Dzar, sekalipun Abu Dzar hidung dia berdebu kerana hampa, tetap dia akan masuk syurga.
Lepas tu apa? Lepas tu Abu Dhar berkata, wa in zana wa in saraq rahimah anfu Abu Dhar. Mana walaupun apa Abu Dhar tak suka pun, dia akan tak masuk juga. So itu yang Nabi sebutkan. Maksud dia, kita tak ada hak pasal Allah Ta'ala ampunkan siapa dia nak. Atas dasar luaran kita kata macam tu, tapi atas hukum Allah Ta'ala terpulang pada Allah Ta'ala. Jangan kita pula macam, ini jemaah kita yang mati ni isap kuat-kuat, jadi ada Pak Imam pula yang tu tak senonoh lah. Terpulang pada Allah Ta'ala. Pasal itu kan kerja kita. Pasal dia kadang-kadang ada manusia ni ada iman dia lemah kat, ada iman dia kuat. Ada orang apa, ya, syurga Allah Ta'ala bertingkat-tingkat. Bukan duit dia bertingkat-tingkat. Syurga Allah Ta'ala bertingkat-tingkat, kan? Jadi ada orang mungkin kadar 1, kadar 2, kadar 3, kita tahu. Mana maksudnya, dengan sebab itu kita sentiasa mendoakan kepada dia keampunan. Walaupun dia mati dalam keadaan kefasikan. Mati kafir tak boleh, mati fasik. Dia mati kerana kefasikan. Kita disuruh supaya minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Walaupun dia jahat. Sebab hak sebenar yang mengampunkan adalah Allah. Mungkin kalau kita minta ampun untuk dia, Allah Ta'ala bagi keampunan bagi kita. Kita mungkin banyak dosa lagi. Mana kita tahu? Dan kita punya masa tak habis lagi ni. Tak 20 tahun lagi kita jahat lah. Jadi Perdana Menteri kita lagi jahat dari orang lain. Mana kita tahu? Kan, faham? Jadi konsep dia, kita tak tahu apa yang jadi pada kita pada masa akan datang. Dengan sebab itu kita disuruh supaya apa? Belas kasihanlah pada orang yang telah pergi. Walaupun orang tu jahat sekalipun, cakaplah, ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Belas kasihanlah pada dia. Ustaz, apa mereka munafik dengan fasik? Orang fasik ni kadang-kadang dia masih lagi mukmin tapi iman dia lemah. Dia buat kejahatan lebih. Orang munafik ni zahir dia buat baik tapi dalam dia benci Islam. Dia tak suka Islam. Setiap kali Islam betul kan, dia rasa geram. Kenapa ni menang pula? Dia gila Islam kalah je. Ni yang aku tunggu tu. Dia sentiasa cari. Itu memang dia dalam hati dia kufur. Zaman Rasulullah SAW dahulu dizahirkan orang munafik tadi dengan cerita Al-Quran. Zaman kita ramai orang kita nampak macam ni. Kadang-kadang kita cakap macam ni kan. Dia kata Islam ni tak betul lah, Islam sekian. Tapi dia tak pernah mengaku. Kita ada hak untuk bedah jantung dia. Tu je. Nak kata untuk dia ada infak atau tidak, kufur atau tidak. Tapi munafik ni kafir tapi zahir Islam. Kalau orang fasik ni, dia Muslim, kan, mungkin mukmin, tetapi apa? Dia gagal melaksanakan Islam. Dia atas dasar apa? Kelemahan-kelemahan yang dia ada. Mungkin iman dia lemah, mungkin dia jahil, mungkin dia sekian. Kita minta Allah ampunkan dia. Jangan kita pula jadi penghukum pula. Ini isap rokok kuat ni, jadi kita rasa tak ada doa panjang kot. Kalau doa panjang, dia pasal kita balas balik pada dia. Bukan kerja kita, kan? Orang tu sakit ke apa, orang tu mati, dia dalam keadaan kefasikan. Walaupun ni kat tangan dia arak. Ni, dia mati dan tunggang arak. Masih kita tak boleh layan dia melainkan untuk minta ampun. Tetap kena kata, ya Allah, ampunkanlah dia. Faham tak? Dia jangan bezakan. Dia kena bezakan orang mati kafir. Orang munafik lain. Orang munafik ni memang dalam hati dia kafir. Mungkin dia dengan soft paling depan sekalipun, tapi dia paling jahat, paling tak suka dengan Islam. Sembahyang juga? Ya, Semayang hatta semayang. Memang semua semayang kan. Cuma kita kata dalam konteks tadi, nak dibezakan, dikatakan hukum di sisi Allah Ta'ala terpulang pada Allah Ta'ala. Kita tak tahu apa benda hukum kat atas dia. Tapi dia dalam sisi Allah Ta'ala, benda tadi adalah benda-benda yang berjalan. Kita let go. Let go. Benda tu dia terpulang pada Allah Ta'ala. Tapi kita buat apa? Tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, buat layan dia sebagai seorang Muslim. Okay? Jadi macam kita tadi, benda-benda yang halal kat dunia, semua benda adalah halal kecuali apa yang nas datang kata haram. Okay? Diistimbat daripada hukum ayat tadi. Yang kata, huwallazi ja'alakum ma fil ardi jami'a. Di mana ia disebut oleh Allah, di sana dia disebut oleh Allah, di tengah pembentangan mengungkit kurniaan ke atas Bani Israel. Mana Allah Ta'ala ungkit benda ni ketika awal. Benda permulaan Allah Ta'ala sebut ketika ayat 29. Lepas tu dalam surah Bani Israel lah, Bani Insan. Kan ayat itu sebelum Allah cerita kemenangan kisah Adam. Ayat sebelum tu ayat 25, 26, 27, ayat 25, 26, 27, 28 sampai 29 tu ayat yang sedang bincangkan berkenaan dengan kurniaan ke atas manusia, termasuk dengan kisah Adam ayat 30 sampai 39 tu. Itu sebenarnya sedang bincangkan pada manusia. Tengok, inilah khilafah pertama yang Allah tak jadikan. Okey, dengan kurniaan yang banyak Allah tak jadikan semua benda ni untuk kamu pakai. Semua benda ni. Jadi Allah sebut tengah-tengah tu untuk cerita pada kita tentang nikmat-nikmat Allah beri pada kita. Seperti juga firman-Nya Ta'ala, wasakhara lakum ma fil ardi jami'a. Ini surah Al-Jasiyah ayat 13 Al-Jasiyah ayat 13. Semua benda tu daripada Allah Ta'ala, jami'an minhu Allah Ta'ala jadikan semua sekali untuk kegunaan kita. Al-Jasiyah. Okey, Al-Jasiyah
Ayat ke-13. Okey. Allah kata, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu." Jami'an min. Dia kata, dan dia memperjalankan untuk kamu apa yang di langit dan juga apa yang di bumi, semua sekali daripadanya. Semua sekali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua datang daripada Allah Taala. Semua daripada aturan dan juga susunan dia. Semua daripada kehendak dia. Jadi kita pakai semua sekali, semua benda ni adalah untuk kita. Cahaya matahari untuk kita, oksigen untuk kita, semua sekali. Binatang ni untuk kita. So binatang tak nak hidup kan, untuk kita pakai dan juga kita gunakan. Bulu dia kita ambil, kita buat baju. Yang kapas tumbuh kita ambil, buat pakaian kita. Yang ini kita ambil daging dia, tulang dia, semua kita ambil. Kan hasil dalam tanah kita ambil, hasil dia atas langit kita ambil, semua kita ambil. Semua adalah di antara benda yang Allah beri pada kita sebagai apa? Sebagai kegunaan. Macam tadi surah Al-Baqarah Allah sebut, Al-Jasiyah pun Allah Ta'ala sebut benda yang sama. Dan dia kata, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 32. Qul, katakan Muhammad, man harrama, siapakah yang boleh mengharamkan zinatullah, perhiasan Allah Ta'ala. Al-A'raf ayat yang ke-32. Okey. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Katakan Muhammad, siapakah yang boleh mengharamkan perhiasan Allah yang dia keluarkan untuk hamba-hambanya. Wat tayyibati minar rizq, dan juga benda-benda yang elok daripada sebarang rezeki. Mana semua Allah Ta'ala keluarkan untuk manusia. Jadi tak siapa boleh mengharamkan. Macam dahulu orang Arab mengharamkan dan sebagainya. Dia kata kalau binatang ni lahir sekian-sekian tak boleh makan, kalau macam ni tak boleh makan. Tak ada. Kita boleh kata haram, yang berhak mengharamkan dia adalah Allah Ta'ala melalui wahyu, sama ada Al-Quran sendiri, macam ayat berkenaan dengan pengharaman tentang babi, bangkai, darah dan juga benda disembelih bukan kerana Allah Ta'ala, dan juga tambahan dengan apa Nabi sabdakan. Yang Nabi sabdakan contoh macam berkenaan dengan tajuk binatang yang merekam dengan kuku dan taring, sama ada burung ataupun binatang buas. Jadi atau keldai contohnya diharamkan. So Nabi SAW haramkan kerana Allah Ta'ala beri izin pada baginda untuk mengharamkan benda tersebut. So jadi haramlah. Jadi haramlah benda berkenaan. Jadi yang layak dia diharamkan adalah oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Dan Rasul haramkan bukan kerana dia nak, tapi kerana Allah Ta'ala perintahkan. Okey. Jadi kata apa? Okey, surah Araf ayat ke yang kedua, yang dikeluarkan untuk sebagian daripada rezeki dan juga berhiasan. So jadi ayat ni berikan satu gambaran. Apa-apa di dunia selagi datang dalil kata haram, makan. Tak salah. Ni di kes tupai boleh makan, kangaroo boleh makan, tapir tenuk boleh makan dan sebagainya, kerana banyak lagi benda lain boleh makan. Cuma kalau cerita-ceritakan benda tu boleh makan. Kan paku pakis sayur boleh makan, tak ada salah. Katak Nabi larang bunuh. Ada hadis yang khas melarang kita bunuh katak. Itu problem dia. Kalau orang tu nak makan katak tanpa bunuh, macam mana? Itu problem jugalah. Kita ada konflik lah. Pasal Nabi SAW melarang kita bunuh katak. Dia kata dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Nabi larang. Ayam berkokok berzikir juga, tapi Nabi benarkan makan. Tapi katak Nabi tak benarkan bunuh. So Nabi kata darat jangan bunuh, dia jangan bunuh. Wallahu ta'ala alam, kerana ekosistem ke, kerana apa ke tak tahu. Tapi kita patuh kerana Allah Ta'ala arahkan. Mungkin dalam cycle of life, katak tu diperlukan untuk kawal nyamuk. Wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala jadikan benda tadi daripada arahan Nabi, katak di antara binatang yang haram bunuh. Cicak jumpa bunuh, silakan. Jumpa cicak bunuh cepat-cepat, kejar. Dapat pahala pula. Semua tak ada. Kalau dia jadi pest saja, kalau dia ganggu kehidupan kita, gigit kita sebagainya, dan kalau tak payah kita ni masuk makanan, dia tumpang makan je. Lipas tak? Lipas pest, bawa penyakit tak, yang lipas bunuh, tak ada masalah. Yang makan semut otak kata minum air dan semut. Tak ada. Otak tak pandai minum semut, tak ada, bohong. Tak ada hadis. Pandai je. Tak pasal semut kena tuduh. Semut tak salah pun. Ni masalah dia, kesian semut. Kalau semut datang kan buat mesyuarat, pergi kat PBB, dia kata, kami semut-semut sedunia mengisytiharkan, kami tak ada kaitan dengan bodohnya manusia. Dia bodoh-bodoh sendiri, tak? Dia bodoh tu bodoh sendiri. Bukan 40 hari bodoh sebab minum air kami masuk. Lalat masuk Nabi suruh celupkan. Lalat kalau masuk Nabi suruh celupkan, kemudian buang-buang. Semut dengan lalat, mana lagi berkotor? Lalat kotor lagi, tapi kalau lalat jatuh, Nabi kata idza waqa'at dhubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Yaghmishu. Satu riwayat kata yaghmishu,
Kemudian summa yatrahu summa yashrab. Mana kalau lalat punya sisa kita boleh minum. Asal semut tak boleh tak? Ikut kotor, lalat kotor lagi kan. Tapi still semut punya datang kita semut bodoh. Lalat buang terus kan? Lalat buang terus. Lalat buang terus. Tapi lalat pun Nabi suruh duduk, tak ada masalah lah benda tu tadi. So relax lah. Pasal kata dan itu asas. Kita kata dalam Islam benda yang haram kata haram, haram. Kalau kata halal kita makan. Okey. Kita boleh letak perimeter. Kalau siapa orang tu rajin, kan letak perimeter. Contoh macam ambil serai wangi ke, letak perimeter supaya jangan dia lintas. Sebenarnya dia membersihkan. Ada sisa makanan kita tak bersih, dia datang tolong ambil buat lari. It's actually cleaner tau semut ni. Dia main manis lah Ustaz. Iyalah, dia ambil gula tadi belah. Lepas habis gula tak datang dah. Dia kontraktor sebenarnya. Kontraktor untuk bersih, maintenance. Kan? Habis bahan-bahan ni tukar organik balik, dia punya kerja. So kau biar kat situ kan 15 tahun kemudian. Ini air gula aku minum dulu, tak habis-habis lagi. Tumpah sirap 15 tahun datang ada lagi. Tapi hilang sebab apa? Semut datang, dia ambil sikit-sikit sampai bersih. So tak nak jadikan dia kontraktor khas. So relax lah kan. Tapi kalau dia kacau kita punya makanan, halau lah dia kan. Bersihkan dia, guna air, tak ada masalah, biarkan pergi. Tapi untuk kita kata ambil api tak boleh kan. Bahasa tebuan yang pakai api, Nabi tak benarkan pakai api. Kau nak bunuh kan binatang bunuh. Spray reset boleh lah, racun tu kan. Tapi yelah, kalau spray kat makanan kita mati juga. Okay. Makanan janganlah. Tapi itulah kita kata dia sebenarnya maintenance. Kan kita tinggal sisa makanan dia kena ambil. Bawah meja kita panggil apa, beras apa nasi yang kita jatuh dah tak siapa nak angkat kan, dia dah tolong angkat. Organikkan balik, jadi hantar ke tanah tu, jadi tanah semula. So dia buat kerja. Dia tugasan dia, kita je. Macam lalat tu dia kacau kita kan, dia bawa dia bertelur pula, dia berak kat situ lagi dan sebagainya. Lain. So konsep dia, kita relax dengan binatang-binatang tadi. Sila ada belas kasihan sikit. Tu Nabi tak benarkan pakai api. Api Nabi tak benarkan. Bunuh api tak boleh. Api semua binatang tidak mengazab dengan api kecuali Tuhan api. Allah Ta'ala je berhak. Okey? Bagi kita berhenti kat sini, kita sambung kemudian. Nanti kita akan masuk berkenaan perkataan khalifah Allah. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Minggu depan last Minggu depan 21 23 20 kita kelas minggu depan 21 23 start cuti. Akhir kelas kita 23 ni ini kita cuti. Okey, jadi 21 ni ada kelas lagi. Jadi kelas nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan perkataan khalifah. Can you use or not the word khalifah Allah khalifah tu apa maksud dia dan apa kita pasal ni syarak dari segi hukum, hukum-hukum apakah yang kita boleh belajar daripada ayat 1 sampai 39 surah Al-Baqarah. Baik. Ya. Jaga nyawa, jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga harta, jaga maruah atau keturunan. 5. So this 5 thing is actually kita panggil kaedah maqasid syariah, maqasid matlamat utama dalam Islam ni. Diharamkan, dihalalkan, kita tengok dia akan balik ke sini. Dia haramkan zina, jaga maruah keturunan. Jadi sebat orang berzina, jagalah. Dipotong tangan orang mencuri, digayatkan kita mencari hak rezeki, diharamkan untuk jaga harta. Lepas tu bila kata suruh dakwah, hukum bunuh atau orang murtad, jaga agama. Kemudian untuk jaga akal, diharamkan arak atau benda-benda yang mabukkan sebagainya. So anything yang diharamkan atau dihalalkan, digalakkan, semua ada kaitan dengan 5 perkara tadi. Jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, jaga akal, jaga maruah atau keturunan. 5 benda ni. So apapun benda yang baru dalam Islam, dalam dunia ni, yang zaman Rasulullah tak ada, zaman para sahabat tak ada, para ulama akan hukum berdasar pada 5 perkara ni untuk tahu dia boleh ke tidak. So macam tembakau, dihukum 5 perkara ni, dia gagal masalah maruah, dan masalah keturunan, menyebabkan kemandulan, masalah duit, pemaziran, masalah akal, jadi lemah, kan terpaksa datang macam nak fikir kena hisap pokok. Okey, kemudian untuk menjaga nyawa, membahayakan. Jaga agama, ada orang kaitkan berkenaan dengan industri ni paling banyak dipegang oleh golongan Yahudi. Lepas dia ni ada sampai Dr. Qardawi kata setiap satu batang rokok 20 sen, berapa sen dah? Macam berapa kotak rokok sebiji peluru. Wallahu ta'ala alam, kita tak pasti benda tu. Tapi benda tu kita kata figure tadi mungkin orang boleh cerita, tapi anyway memang kita dapat lihat tobacco dunia ni semua dipegang oleh
orang-orang yang Yahudi tadi. Yang confirm dia tidak gunakan. 5 maklumat tu tak bagus. Macam mana? Dia bukan mesti semua 5. Rokok langgar 5. Rokok langgar 5. Kalau dia kata internet kita hukum, dia ada pro and con. Dia selampang dua mata. Boleh jaga sebar agama, boleh rosakkan agama. Jaga akal, rosakkan akal. Boleh dua-dua sekali dia. Lain. So jadi macam televisyen. Ukur televisyen tadi. Kepada 5 tadi. Kalau rasa 5 dilanggar atau langgar salah satu je, kita boleh tinggalkan lah. Mana anything yang boleh melanggar, dan tinggalkan. Faham 5. Okay, wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah alamin. Semoga hamdi syukur lillahi anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pengumuman kuliah. Sabtu 14 bulan. Hari ni lah. Hari ni kejap lagi Ustaz Hashimi Cik Pa nikmati Istamtik Bihayatika, Enjoy Your Life. Buku karangan Syekh Muhammad Arifi Okay, jadi dia akan ni sambung penjelasan. Kemudian esok hari Ahad 11 pagi Maqam Minhajul Qasidin oleh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Ini ada sambungan juga buku. Lama Dr. Basit tak ada. Alhamdulillah dia dah balik, dah settle down balik kan. Hari tu asyik haji dan macam-macam. So sekarang ni dah settle down. So jadi insya-Allah start esok dia ada balik. Tapi minggu depan ada sebulan sekali kan kat sini. Jadi insya-Allah besok ada pukul 11. Sambungan kitab Minhajul Qasidin. Okay, wallahu alam. Saya baru baca Ya. yang macam yang kita nampak yang zahir je kita boleh hitung kan. Kalau kedai orang Islam, kedai mamak tapi dia memang orang Islam lah. Dia sewakan lot-lot dia macam Chinese punya food. Lepas tu yang operate makanan tu orang Cina. Tapi kita tak tahu whether pekerja di Indonesia lah. Lepas tu ada Vietnam lah, ada US lah. Ambil Zahir. Zahirnya Muslim kan? Zahir dia Muslim kan? Muslim lah. Ya, alah macam ni lah Kak. Macam Muhibah. Muhibah dalam tim masak tu Cina. Tokek. Owner dia Islam. Itu macam tu lah. Itu cerita dia macam tu lah. Kalau Cina tu masak kat dapur, akak tengok tak nampak kan? Tahu-tahu sedap je makan. Cerita dia. So, hukum dengan Zahir. Kalau dia memang kata kami tak hidangkan benda haram, dia okay, macam dekat hotel dekat Shah Alam. Ni bukan saya elan dekat Grand Blue Wave Shah Alam. Dia ni dapat halal JAKIM. Semua hotel, semua restoran Chinese, Japanese dan sebagainya semuanya halal. Actually dia punya buffet sedap. Makan melantak banyak-banyak mana pun. Sashimi tu kan, pergi je makan banyak mana. Yang Grand Blue Wave macam ni. Kedai tu dia tampak halal lah, logo halal. Tapi dekat lot-lot tu dia tak nampak. Ya, saya tahu. Asas pertama, siapa yang jaga, siapa yang supervise. Kalau supervisor dia orang Islam, kita percaya, kita tanya. Jumpa, kalau kita cakap dengan dia, halal ke semua? Tanya. Saya kadang mulut saya ni juga. Bini saya tanya. Saya pun tanyalah, halal ke? Dia kata, halal. Halal makan lah. Sandabi Convention Center tu kan, dia ada macam Ya. Kalau kita tu jumpa tanya. Dan dia kalau dia kata halal, dan makanlah. Kalau kita macam dia cakap halal pun, kalau pakai Pak Haji pun kita takut juga. Ini kalau kat Indonesia kan dia kata tempat-tempat tentu kan dia golek babi tu. Kan dia jual babi pun tapi pakai kopiah, pakai songkok. Benda tu pakai cultural ni bukannya masalah dia Muslim. Kena tanya. So jadi macam ni kita tanyalah. Mungkin dia Chinese tapi dia jual benda tu halal, makanlah. Masalah dia. kita tak pasal halal agak. Tak boleh yang tu. Kita tanya dan kita kalau kita was-was dan jangan makan. Nak makan juga tapi nak suruh orang tu mengaku. Mana boleh. Okey, wallahu a'lam.